dia kata mushaf dengan biasanya dia melibatkan rumah. Bagi perkataan tu sama. Macam kalau kita kata, apa yang contoh ni, tuan-tuan nak baca kan ni? Boleh baca Jarir, boleh baca Hariz dan seumpamanya lah. Jadi kalau sebab tu ilmu ni diambil daripada siapa tuan-tuan? Diambil daripada mulut para ulama. Jadi kalau kita baca sendiri mungkin salah. Jadi bila salah dalam keadaan rumah ni masih lagi betul, tapi salah baris ataupun salah titik ataupun salah huruf, salah titik biasanya salah huruf lah. Jadi itu dinamakan sebagai mushaf ataupun muharraf. Mushaf dengan muharraf ni tuan-tuan secara umumnya dia sama je, tetapi sebahagian ulama mereka membezakan. Jadi saya tak tahu beza dia tu mana, sebab saya tak cara mana. Jadi saya baca pada tuan-tuan. Dia kata sini au bitaghyirin ma'a baqa'is siyaq. Dia kata ma'a au bitaghyiri hurufin ma'a baqa'is siyaq. Apa maksud ma'a baqa'is siyaq? Dia kata annal mukhalafata in kanat bitaghyiri syaklil kalimah aw ba'd hurufiha ma'a baqa'i suratil khatti fi siyaq fa huwa an-naw' alladhi yusamma bil musahhaf wal muharraf. Contoh dia, Ibn Hajar dalam syarah dia kata at-tashif bi annahu taghyiru harfin aw hurufin fi naqtil kalimah ma'a baqa'i suratil khatti fi siyaq. Adapun tahrif dia kata bi annahu taghyiru harfin aw hurufin fi syaklil kalimah ma'a baqa'i suratil khatti fi siyaq. Jadi Ibn Hajar dia bezakan antara tashif dengan tahrif. Dia kata tashif ni kalau berubah huruf ataupun banyak huruf pada titik, macam hariz dengan jarir tadi kan. Tetapi kalau berubah baris itu dipanggil sebagai tahrif. Cuma Syekh Tariq dia kata wa zahiru min kalam al-musannif annahu yufarriqu baina at-tashif wa at-tahrif khilafan li aktsari ahli al-ilmi alladhina la yufarriquna bainahuma wa yaj'alunahuma wahidan fayu'abbiruna bihima an hadha kullihi. Nampak tak? Dia kata idza fahimna hadha fa at-tashif wa at-tahrif yaqa'ani fil qira'ati bisababi rada'ati an-nuskhati al-maqru'ah. Kadang-kadang makhtutat tulisan tangan teruk, jadi dia baca salah. Wa fi as-sama' bisababi ghaflati ar-rawi 'inda as-sama' wa 'adami dhabtihi lima yasma'u. Mungkin masa dia dengar tok guru dia riwayatkan hadis, dia dalam keadaan mamai ke apa, jadi dia tak dengar elok-elok. Wa kilahuma ay at-tashif wa at-tahrif yaqa'an fil matni wa fil isnad. Hak ni semua berkaitan dengan nama lah tuan-tuan. Macam dia kata Syu'bah dengan Sa'id. Syu'bah ni aja gini kan, tapi boleh juga dia baca Sa'id. Mungkinlah masa dia tarik tu tak ada. Tak dia kalau macam saya Syu'bah tak saya gitu. Faham tak? Dulu masa gila-gila 3 kata 5 dulu pernah juga buat ta gini. Oh kan tak ingat dah, kena marah ustazah tukar. Gini. Saya buat gitu. Kena marah saya pun tukar. Jadi sekarang banyaknya gitulah kan, kebanyakan daripada kita kan. Tapi ada orang yang gini. Jadi bila dia tarik tu tak habis, dia nampak macam dal. Dan titik memang tak ada lah. Faham tak? Ain, ba dengan ya beza titik. Shin dengan sin, titik memang tak letak. Jadi Syu'bah ataupun Sa'id sebagai contoh. Ada ala kullin, itu antara benda yang berlaku. Dan tashif juga boleh berlaku dalam matan. Tashif boleh berlaku dalam matan. Sebagai contoh, dalam satu riwayat hadis Qabisah ibn Uqbah daripada Sufyan al-Thawri, daripada Zaid bin Aslam, daripada Iyad al-Fihri, daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya kunna nuwarrithuhu ala ahdi Rasulullah SAW, yakni al-jad. Nuwarrithuhu, nampak tak ni? Nuwarrithuhu. Lepas tu dia kata kunna nuwarrithuhu, dhamir ha ni kami mewariskan kepadanya, iaitu kami memberi hak kepadanya dalam harta pusaka pada zaman Nabi SAW. Jadi hak ini ditafsirkan oleh perawi sebagai al-jad, iaitu memang ada bahagian untuk datuk dalam pewarisan harta pusaka. Tapi salah tuan-tuan.
Riwayat ni salah. Qala ulama kal Imam Abi Hatim wal Imam Muslim ibn al-Hajjaj wa kadzalika Ibn Rajab al-Hanbali hadha tashif. Dia kata nuwarrithuhu ni salah. Qauluhu kunna nuwarrithuhu tashif. Ini salah. As-shawab kunna nuaddihi. Dihi. Ra ni dengan dal ni, kita dal gini dah. Mungkin dia tertarik panjang ke kerana lah dal dia tu, jadi dia baca nuwarrithuhu. Sepatutnya kunna nuaddihi, hi tu ialah berkaitan dengan zakat. Kunna nuaddihi, kami menunaikannya, nya tu kembali kepada zakat. Wa anna rawi, adapun perawi ba'da an sahhafa nuwarrithuhu, selepas dia tashif nuaddih jadi nuwarrithuh ni, dia pula dia tafsir. Dah, nuwarrithuhu tu sebagai apa? Fassara al-hadith min qibali nafsihi faqala ya'ni al-jadd, iaitu ada bahagian untuk datuk dalam pembahagian harta pusaka. Was-shawab, yang sebenarnya ialah ya'ni nuaddihi, ya'ni sadaqatul fitr, iaitu kita bayar zakat fitrah. Nampak tak? فاجتمع في هذا المثال أمران أو سببان من أسباب وقوع الراوي في الخطأ. الأول التصحيف، الثاني الرواية بالمعنى. Jadi dalam contoh ni ada dua masalah. Satu, riwayat ni ada tashif, dan kedua riwayat bil makna, dia pula tolong tafsir. Nampak tak? Imam Muslim rahmatullahi alaih ketika mana dia kritik riwayat ni, dia kata qala al-Imam Muslim rahimahullah hadza khabarun sahhafa fihi Qabisah, iaitu Qabisah ibnu Uqbah tadi, dia riwayat daripada Ats-Tsauri. Wa inna ma kana al-hadits bi hadha al-isnad an Iyad ya'ni Abi Sa'id qala kunna nuaddihi ala Rasulillah ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'ni fi at-ta'am wa ghayrihi fi zakat al-fitr falam yaqirra qira'atah, ya'ni lam yuhsin qira'atah faqalaba qawlahu ila an qala nuwarrithu thumma qalaba lahu ma'nan faqala ya'ni al-jadd. Tuan-tuan ada ni. Jadi sekarang ini juga dinamakan sebagai illah. Betul tak? Ini dinamakan sebagai illah. Hadis yang ma'lul. Bagaimana kita tahu? Apabila kita kumpul jalan-jalan bagi riwayat tersebut, kita bandingkan dengan riwayat orang lain, terutamanya daripada makhraj yang sama, daripada guru yang sama. Faham tak? Jadi Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan anak murid ramai, salah seorang anak murid ialah Qabisah. Jadi kita kena kumpul takhrij riwayat. Bagaimana kita tengok anak murid lain meriwayatkan hadis ini daripada Sufyan? Adakah dengan lafaz nuwarrithuhu ataupun dengan lafaz nuaddihi? Faham tak? Hak ni semua tuan-tuan masuk di dalam perbahasan ilmu ilal al-hadis. Okey, kemudian perbahasan yang kedua, wala yajuzu ta'ammudu taghyiril matni bin naqsi wal muradi fi illa li'alimin bima yuhilu al-ma'ani. Jadi ini perbahasan yang dinamakan sebagai ar-riwayatu bil ma'na. Asalnya tuan-tuan, kita kena sampaikan hadis yang kita dengar dengan lafaz dia. Tetapi benda itu susah tuan-tuan, nak riwayatkan hadis dengan lafaz dia. Jadi para ulama memberi kelonggaran untuk riwayatkan hadis dengan makna, tetapi syarat bagi orang yang mana mahir dengan bahasa Arab. Dia tahu perkataan ni membawa makna apa, perkataan yang kita nak tukar nanti membawa maksud apa. Sebab bahasa Arab ni kadang-kadang kita nampak macam sama maksud perkataan dia, tetapi kalau kita kaji dengan lebih dalam, sebenarnya maksudnya ada perbezaan. Nampak tak? Jadi dia kata wala yajuz. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama ialah boleh riwayat bil makna bagi orang yang ahli, iaitu orang yang tahu halal haram bahasa Arab dan seumpamanya lah. Wala yajuzu ta'ammudu taghyiril matni bin naqsi wal muradi fi illa li'alimin bima yuhilul ma'ani. Dan banyak sangatlah kitab tuan-tuan ditulis berkaitan dengan riwayah bil makna, banyak sangat, tesis demi tesis, tesis demi tesis, sehingga kan ada satu orang kawan kami perempuan juga, dia tulis tentang kesan riwayat bil makna dalam Sahih Bukhari. Padahal di Rasad Sabiqah, dia panggil literature review kan, kajian-kajian sebelum ni dah banyak gila dah berkaitan dengan riwayat bil makna, tetapi dia ambil juga dan dia buat fokus kajian dia pada Sahih Bukhari. Zaman lah ni tuan-tuan, tak banyak dah benda-benda baru yang kita boleh kaji dari sudut orang kata masalah ilmu tu. Jadi sekarang banyak orang buat ialah tatbiqiyah. Pada kajian orang panggil lapangan terhadap kitab tertentu ataupun terhadap imam tertentu untuk kita dapatkan kefahaman yang lebih baik. Sebelum ni satu-satu masalah ilmu, orang bagi tahu hukumnya sekian ataupun isunya sekian, benda tu orang panggil yuqal, benda disebut, kemudian yunqal, yang diwarisi daripada satu generasi
Dan last sekali dinamakan sebagai yutadawal, benda tu tersebar. Tetapi dia punya hakikat benar dia tu sejauh mana kita tak tahu. Nampak tak? Jadi benda tu kata, oh fulan thiqah, tetapi sejauh mana dia thiqah kita tak tahu. Jadi benda tu berhajat kepada kajian bersifat lapangan, tatbiqiyah, praktik. Kita kumpulkan pendapat para ulama', kita kumpulkan riwayat-riwayat dia, kemudian kita tengok apa ulama' kata pada riwayat-riwayat dia, sehingga kita dapat keluar dengan satu, orang kata, keputusan yang menghampiri kebenaran berkaitan dengan fulan-fulan. Sebagai contoh saya bagi tahu tadi, riwayat Syahr ibn Hausyab sampai 5-6 jilid kan, tak silap saya 7 jilid. Orang kaji pasal Syahr bin Hausyab sahaja. Ada Syekh Ibrahim, tak tahu nama dia, Ibrahim ke apa, Ibrahim Dampo kot. Dia tulis satu thesis master berkaitan riwayat Al-Imam Az-Zuhri Al-Mu'allah fi Sunan Ad-Daraqutni ataupun fi Ilal Ad-Daraqutni. Riwayat Imam Az-Zuhri yang dinilai cacat oleh para ulama' di dalam Ilal Ad-Daraqutni, lebih kurang dalam 5 jilid. Jadi antara benda yang dia tegur di dalam muqaddimah dia, orang kata mursal Imam Zuhri ni, riwayat mursalah, riwayat Imam Zuhri yang mursal adalah tidak ada nilai di sisi para ulama'. Jadi beliau antara yang tak setuju. Dia kata tak, Zuhri ada kedudukan dia sendiri, dan mursalat dia adalah mursalat yang mana kuat, bukan mursalat yang lemah. Jadi adalah benda-benda yang mana yuqal, dikatakan, thumma yunqal, kemudian dinukilkan, disebut dalam kitab dan seumpamanya, thumma yutadawal, kemudian benda itu tersebar, kemudian kita pun bina hukum di atas apa yang kita nampak tersebar tu. Padahal benda tu belum tentu benar, mungkin belum tentu benar. Nampak tak? Sebila datang kajian-kajian macam ni, dia boleh tashihul masar, dia boleh membetulkan kesilapan yang berlaku di kalangan masyarakat, masyarakat ahli ilmu lah. Nampak tak tuan-tuan? Macam kes tadi yang saya contoh, yang Syekh kita sebut dalam An-Naqdul Banna tentang riwayat Ibnu Lahiyah. Betul tak? Riwayat Ibnu Lahiyah yang mana datang melalui jalur 3 orang Abdullah, iaitu Abdullah ibn Mubarak, Abdullah ibn Wahab dan juga Abdullah ibn Yazid Al-Muqri. Maka ada orang mengitlaqkan, dia kata riwayat ini sahih. Padahal bila kita kaji, tak, dia kata riwayat itu lebih betul, bukan lebih betul, maksudnya riwayat itu molek sikit. Maksudnya itu yang asal riwayat dia. Sebelum kepala otak dia ni reka riwayat lain dalam kepala dia. Faham tak? Jadi benda yang asal diriwayatkan ma'a ma fihi min dha'af, walaupun dia itu sendiri dhaif. Nampak tak? Jadi itu kepentingan kajian ilmiah. Okey, habis dah lah dalam masalah sanad apa semua lah ni. Bila kita ada depan mata kita hadis yang sahih, ada depan mata kita hadis yang dhaif, ada hadis yang hasan. Sekarang datangnya waktu yang baru, iaitu bagaimana kita nak berinteraksi dengan hadis-hadis ini dari sudut matan dia, dari sudut teks dia. Sebab tu Ali bin Al-Madini rahmatullahi alaih dia kata apa? Ma'rifatul rijal nisful ilm. Kita mengetahui keadaan perawi, dah anak murid, tok guru, fiqah, dhaif dan seumpama, itulah sebahagian daripada ilmu. Wat tafaqquhu fi ma'na al-hadis, lebih kurang nisful ilm. Dan kita faham hadis itu ada sebahagian ilmu yang lain. Senang cerita, ilmu yang dibina di atas hadis yang tidak kuat, hadis yang munkar, dhaif, yang sangat dhaif, benda itu tidak ada nilai. Seperti rumah yang mana dibina di atas angin. Faham tak? Dan begitu juga kalau kita ada hadis yang sahih, kalau kita ada hadis yang sahih tapi kita tak tahu bagaimana nak berinteraksi dengan hadis tersebut, kita tak tahu nak istinbat hukum, kita tak tahu bagaimana nak keluarkan hukum, kita tak tahu bagaimana kita nak faham, maka seperti kita ada tanah yang baik tetapi kita tidak buat binaan, ataupun ada tanah yang subur tetapi kita tidak boleh menanam, sebab tak ada hasil juga lah, sekali akan jadi semak samun. Betul tak? Sebab tu ulama-ulama macam Sufyan Ibn Uyainah dia kata, kalaulah urusan ini berada pada tangan kami, kalau kami ada kuasa, dia kata kami akan pukul fuqaha yang mana tak belajar hadis dan orang hadis yang mana tak belajar fiqh. Kami akan pukul mereka dengan pelepah-pelepah tamak ataupun berhala jarah dulu. Sebab apa? Sebab mereka akan merosakkan. Muhaddis yang mana tidak tahu kaedah fiqh, tidak tahu usul fiqh, tak belajar fiqh, dia akan istimat keluar hukum mengarut-ngarut. Faham tak? Sebab orang panggil mereka punya cara tengok hadis tu selapih. Faham tak? Sebab tu Imam Ahmad kata ma aqallal fiqha fi ashabil hadis. Alangkah sikitnya fiqh di kalangan
ahli hadis. Gitulah. Dan orang fiqh pula, dia tadqiq kata-kata imam dia, riwayat daripada imam dia. Anak murid dia kata apa? Sampai kalau kita dalam mazhab Syafi'i ada tariqah Khurasaniyin, ada tariqah Iraqiyin. Tapi dalam masalah hadis mungkin bermudah-mudah. Nampak tak? Tahu banyak benda. Syafi'i kata apa, Nawawi kata apa, Ar-Ramli kata apa, Ibnu Hajar kata apa. Tetapi dalam bab hadis mampukah tak tahu ke sekarang? Ada juga lagu tu. Sebab tu tak pelik dalam kitab-kitab Hawashi ada hadis-hadis yang dhaif, yang terlalu dhaif, ada hadis yang maudhu' dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, kok mana pun dia kena seimbang. So sekarang kita berada di hadapan hadis yang sahih, berada di hadapan hadis yang hasan. Bagaimana kita nak faham? Jadi bila kita nak faham, kita kena minta bantuan daripada ulama-ulama yang faham sebelum ni, yang tulis syarah dan seumpamanya. Ada perkataan-perkataan yang tak faham, kita kena kembali kepada kamus-kamus yang mana boleh memberi kepada kita kefahaman terhadap makna-makna perkataan tersebut. Dia kata fa in khafiyal ma'na, kalau ada matan hadis yang kita tak faham, ihtija ataupun uhtija ila syarhil gharibi wa bayanil muskili minha, maka kita berhajat kepada untuk syarah gharib. Gharib di sini ialah perkataan-perkataan yang jarang kita guna dalam percakapan seharian. Hak ni ada kitab-kitab khusus tuan-tuan. Gharibul hadis oleh Abu Ubaid, oleh Ibnul Athir dan seumpamanya. Dan wa bayanil muskil minha, untuk menerangkan makna-makna yang muskil. Hak ni biasa kita akan dapat daripada syarah lah tuan-tuan. Kalau kita ada syarah, biasanya ulama akan terang maksud dia dari sudut bahasa, bagaimana cara kita nak faham dan seumpamanya. Dan ulama-ulama kita pun banyak tulis kitab berkaitan dengan muskilil hadis. Antaranya Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari, dia tulis Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Siapa lagi? Al-Imam At-Tahawi dalam Muskilil Hadis dan seumpamanya. Banyaklah lagi yang ulama-ulama kita tulis kitab-kitab ni tuan-tuan. Ni kita boleh baca, belajar. Habislah lah situ. Cuma dia mari semal jahalatu. Allah, ini di sebenarnya kita dah cerita tadi kan, dalam masalah at-ta'an fil adalah ada dua muskilah besar. Satu jahalah, yang kedua ialah bid'ah. Hak ni muka surat 20 dan 21 ni cerita tentang jahalah, dia cerita tentang apa tuan-tuan? Dia cerita tentang bid'ah. Al-jahalatu, jahalah ni kita tak tahu tuan tu siapa. Jahalah ni dia ada 3 peringkat. Walaupun Ibnu Hajar lah sekali dia kata ada 2 je lah. Yang pertama jahalatul ain, yang kedua ialah jahalatul hal. Jahalatul ain ni kita tak kenal dia siapa, batang tubuh dia siapa. Kita tak kenal dia siapa. Kadang-kadang kita kenal dia tu dengan nama sahaja. Ataupun kita kenal dia nama dia sahaja, tak tahu nama datuk dia siapa, nama ayah dia siapa. Kadang-kadang tak ada nama pun. Orang sebut rajul, begitu je. Haddatsani rajul, haddatsatni imra'ah. Jadi semua benda ni tuan-tuan berada di dalam kategori jahalah. Jahalah yang pertama ialah jahalatul ain. Ain ni maksudnya apa? Batang tubuh dia tu kita tak tahu. Sebab kita tak boleh nak tunjuk siapa. Kita sebut haddatsani Muhammad. Muhammad mana tak tahu. Jadi batang tubuh tu kita tak kenal. Itu jahalatul ain. Yang masyhur dalam kitab-kitab mustalah, jahalatul ain akan terangkat apabila ada 2 orang yang thiqah lah biasanya meriwayatkan daripada dia. Jadi ada 2 orang kenal dia dan 2 orang tu pun thiqah. Jadi kalau yang 2 orang tu dhaif pun mungkin masalah juga, kita tak kenal. Tapi kalau 2 orang thiqah riwayatkan daripada fulan-fulan, maka kita kata dia ni sekarang bukan majhulul ain. Tetapi dari sudut dia tu adil ataupun tidak, dia masih lagi belum adil. Sebab apa? Sebab berhajat kepada tansis daripada para ulama, berhajat kepada kenyataan jelas daripada para ulama bahawa fulan thiqah ataupun fulan saduq. Nampak tak? Bila ada tansis daripada seorang pun cukup dah, maka barulah dia akan terkeluar daripada jahalatul hal. Jadi dia ada beberapa stage. Yang pertama sekali, kalau ada 2 orang riwayat, maka dia terkeluar daripada jahalatul ain. Dia tidak lagi dikenali sebagai majhulul ain. Tapi kalau hanya ada 2 orang riwayat tapi tidak ada satu nas daripada imam mu'tabar kata dia thiqah ataupun dia ni saduq ataupun kata dia ni dhaif, maka dia masih lagi digelar sebagai majhulul hal. Nampak tak? Kalau ada nas daripada imam mu'tabar, maka dia disebut sebagai apa? Sebagai thiqah ataupun sebagai saduq ataupun sebagai dhaif, mengikut apa yang imam tu katalah. Hak ni yang masyhur tuan-tuan dalam kitab mustalah. Ibnu Hajar kata majhulul hal sama dengan mastur. Majhulul hal sama dengan mastur.
Nampak tak? Tapi Ibn Salah dia kata tak. Mastur ni martabat sebelum majhulul hal. Faham tak? Mastur ialah martabat sebelum majhulul hal. Majhulul ain, mastur dengan majhulul hal. Dia beza, tapi ala kullin yang masyhur di sisi Ibn Hajar dan seumpamanya, mastur dengan majhulul hal sama. Cuma Ibn Hajar dalam sebahagian kitab dia kata kalau ada seorang sahaja yang riwayatkan daripada seseorang perawi itu kemudian telah ditalsis oleh imam, dia thiqah. Walaupun seorang je riwayat tapi ada imam kata thiqah, maka hak tu pun cukup dah. Hak ni pengamalan sebahagian ulama-ulama hadis di kalangan mutaqaddimin. Dalam Bukhari dan seumpamanya ada benda ni disebut. Ala kullin, hak ni cerita panjang. Saya boleh bagi tahu pendapat para ulama, tetapi dia punya tatbiqat, dia berhajat kepada apa? Berhajat kepada kajian yang lebih luas. Kena baca kitab-kitab khusus pasal jahalah di sisi muhaddithin dan al-majhul di sisi muhaddithin. Saya lebih kurang ada 3 ataupun 4 kitab berkaitan dengan isu majhul dengan jahalah saja. Tesis-tesis ditulis, kita kena baca. Nampak tak? So dia kata wasababuha, kenapa boleh berlaku jahalah ni? Dia kata antaranya ila anna rawiya qad takthuru nu'utuhu. Perawi ni dia ada banyak sangat dia punya sifat-sifat dia. Fayudhkaru bi ghairi mashtuhira bihi li gharab. Maka ada orang perawi sebut nama dia yang tak masyhur ataupun gelaran dia yang tak masyhur. Kenapa dia guna yang tak masyhur ni? Ada tujuan. Ada tujuan. Nampak tak? Ada tujuan. Biasanya tujuan dia apa tuan-tuan? Tadlis lah. Tadlis ni ialah tadlis syuyukh biasanya. Dia nak bagi tahu yang dia ni ada tok guru ramai, padahal seorang tu je tapi dia pusing nama. Ataupun mungkin kerana guru dia terlebih muda, tidak begitu masyhur, jadi dia pun tukar nama lain. Ataupun diguna kunyah bagi guru dia yang sama dengan imam yang lain, yang alim, yang masyhur. Nampak tak? Kan geng-geng Abu ni kan banyak. Jadi bila kita sebut Abu Ishaq, ingat ke Al-Huwaini lah sebagai contoh. Pada Abu Ishaq lain. Jadi dia guna tu adalah untuk ta'mim, adalah untuk membutakan mata orang yang dengar. Dia tak nipu, tetapi orang faham pada dia salah. Nampak? Benda ni banyak berlaku adalah disebabkan oleh tadlisus syuyukh li gharab. Tujuan-tujuan dia, benda ni disebut di dalam kitab lah. Apakah sebab-sebab ulama tadlis dan seumpamanya. Wasannafu fihi al-mudih. Wasannafu fihi al-mudih. Al-mudih ni ada setengah baca muwaddih, saya tak tahu mana. So ni antara kitab Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Muwaddih li awhamil jam' wa tafriq. Kitab tu dirah Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Sebab pada dia ada perawi dia rasalah, tetapi ulama lain kritik juga. Imam Bukhari rasa dua orang tu orang yang sama, dan ada orang yang mana sama dirasakan berlainan oleh Imam Bukhari. Faham tak ni? Tak, al-mudih ataupun al-muwaddih li awhamil jam' wa tafriq, iaitu ada orang yang mana dia rasa orang yang sama padahal dua yang berbeza. Ada dia rasa dua orang yang berbeza padahal orang yang sama. Nampak tak tuan-tuan? Kadang-kadang kita bila kita buat takhrij kan, fulan riwayat daripada Abu Fulan, kita ingat satu jalan, betul tak? Tengok-tengok fulan yang sama, si A riwayat daripada nama sekian, Muhammad bin Sa'id sebagai contoh, kita ingat jalan kedua padahal orang sama dua tu. Nampak tak? Hak tu benda yang penting untuk kita belajar. Wa qad yakunu muqillan fala yakthuru al-akhdhu anhu. Dan kadang-kadang perawi tu sebab dia muqillan, iaitu dia tidak ada riwayat yang banyak, ada dia satu hadis je lah. Kadang-kadang ada 2-3 hadis. Jadi orang pun tak tahu dia ada hadis. Bila orang tak tahu dia ada hadis, mungkinlah kaum keluarga dia ada 2-3 orang tahu dia ada hadis. Jadi bila kaum keluarga dia ni kira ayat pada orang lain, orang tanya siapa fulan-fulan tu. Nampak tak? Jadi orang tak kenal dia. Sebab apa? Sebab dia ni bukan satu orang yang mana masyhur dengan ilmu pengetahuan. Sebab dia pun bukan ada hadis yang banyak. Dia dengar daripada mak dia, dengar daripada ayah dia. Kita dah cerita bagi tadi kan. Wasannafu fihi al-wuhdan. Maka ulama tulis kitab-kitab berkaitan dengan al-wuhdan. Al-wuhdan ni dia ada dua istilah. Yang pertama, al-wuhdan ni orang yang mana hanya ada satu hadis sahaja. Itulah dia punya modal, satu hadis tu sahaja. Jadi bila dia ada satu hadis, orang pun tak kenal dia. Bila orang tak kenal dia, orang pun tak mari.
menuntut ilmu daripada dia. Nampak tak? So last sekali tuan-tuan, bila diriwayatkan pada orang lain, anak-anak murid riwayatkan pada orang lain, yang seorang dua ni, orang tak kenal siapa tok gurumu. Jadi orang kata dia majhul. Sebab apa? Sebab dia hanya ada satu hadis sahaja, orang pun tak mari. Dan satu lagi, kadang-kadang dia ni bukanlah ada satu hadis, dia ada beberapa hadis, mungkin 10, mungkin 20, tetapi dia hanya ada seorang je anak murid. Itu pun dinamakan sebagai wahdan juga. Jadi istilah wahdan ada dua penggunaan. Yang pertama, orang yang mana hanya ada satu hadis sahaja, walaupun anak murid dia mungkin 2-3 orang. Anak dia dengar daripada dia, anak saudara dengar dia daripada, anak saudara dia dengar daripada dia, pada makmum di kampung dia dengar daripada dia. Tapi dia hanya ada satu hadis. Itu istilah yang pertama, wahdan. Istilah yang kedua ialah dia mungkin ada banyak hadis, mungkin ada satu hadis, mungkin ada banyak hadis, tetapi dia hanya ada anak murid seorang sahaja. Sebagai contoh, dia mari tak tahu daripada Iraq mana, dia pergi haji, tengok-tengok dia jumpa majlis Sufyan ibn Uyainah. Ni semua orang panggil contoh yang kita reka dalam kepala lah, contoh. Jadi dia duduk tengok-tengok, majlis Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah riwayatkan pada dia ataupun dalam majlis tu 10 hadis, tapi dia bukan ahli ilmu, tapi dia dengarlah 10 hadis, dia balik, dia riwayatkan anak dia. Tak, seorang tu lah anak murid dia tahu, dia tak riwayatkan orang lain. Jadi itu juga dinamakan sebagai wahdan. Nampak tak? Wasannafu fihi al-wahdan. Hak ni juga adalah sebab untuk seseorang itu jatuh dalam kategori majhul, iaitu tidak dikenali. Tak? Ataupun dia kata au la yusamma ikhtisaran. Kadang-kadang orang tak sebut nama dia sebagai perawi. Dia kata qala haddathani rajul, satu orang lelaki riwayat kepada aku. Sebab orang tu bukan dia nak majlis tahdis pun. Mungkinlah dia duduk sembang dengan kawan dia ke apa semua, ada satu masalah fiqh. Oh, dia kata haddathani rajul min hayy fulan fulan. Sebab dia nak bagi tahu dalam masalah tu ada hadis, bukan dia nak mengajar hadis pun. Jadi kawan dia dengar daripada dia, dia kata qala haddathani sadiqi fulan fulan fulan, qala haddathani rajul min hayy fulan fulan. Sebab tu kita kata ulama hadis ni bila ada seorang tu dia riwayat hadis, akan ada selalu file untuk dia. Faham tak? Aula yusamma ikhtisaran, ataupun perawi itu tidak disebut nama dia, kena ikhtisar. Wa fihi al-mubhamat. Al-mubhamat ni apa maksud dia tuan-tuan? Perawi yang mana tidak disebut langsung nama dia. Nampak tak? Itu dinamakan sebagai mubham. Abu Zur'ah al-Iraqi dia ada satu kitab, Al-Mustafad fi Mubhamat al-Matn wal Isnad. Tak silap saya begitulah nama dia. Mana-mana riwayat yang mubham dalam sanad ataupun dalam matan, dia kumpul dalam kitab dia Al-Mustafad min Mubhamat al-Matn wal Isnad oleh Abu Zur'ah al-Iraqi, tak silap saya ni. Abu Zur'ah Ahmad bin Abdul Rahim al-Iraqi. Abu Zur'ah mati bila tuan-tuan? Abu Zur'ah mati bila tuan-tuan? Semalam kita tanya dah kan, Abu Zur'ah mati bila? 826 kan, mati tahun 26 ni. 826 Abu Zur'ah al-Iraqi. Semalam saya kata mungkin 850 lebih ataupun 870 lebih, tak salah mereka. 826 betul. Tu calo au la yusamma ikhtisaran wa fihi al-mubhamat wa la yuqbalu al-mubhamu walau ubhima bi lafdh at-ta'dil 'ala al-asah. Okey, kalaulah satu orang tu dia riwayatkan, dia tak sebut nama, tapi dia kata qala haddathani thiqah. Satu orang thiqah telah riwayatkan kepada aku. Jadi adakah kenyataan dia thiqah tu kita boleh terima? Maksudnya sanad ni okey, bersih. Hak ni ada dua pendapat. Satu, kalau kita muqallid, bila imam kita macam Imam Syafi'i kata qala haddathani thiqah, cukup dah bagi kita. Tapi bagi orang lain dia kata tak cukup. Sebab apa? Mungkin thiqah di sisi Imam Syafi'i, tidak thiqah di sisi orang lain. Tidak boleh, tidak, kita kena zahirkan siapa. Ada tesis ditulis at-ta'dilu 'ala al-ibham dalam masalah ni. Cetakan Darun Nawadir. Nampak tak tuan-tuan? Benda yang kita belajar dalam mustalah mungkin satu patah, satu baris, tetapi benda tu dibuat kajian tatbiq, bagaimana para ulama berinteraksi, apa kesan dia dalam fiqh, perselisihan di kalangan ulama-ulama mazhab. Nampak tak benda-benda lagu tu? Kalau orang berminat dia sukalah, kalau orang tak berminat tak boleh nak kata apa lah. Ada cerita besar ni pasal at-ta'dil 'ala al-ibham ni. Tak payah cerita. Berkaitan dengan, tak apalah.
Tapi itulah manusia, dia royak tak seroyak, tapi dalam hati dia tergelegak dia nak royak. Sebab apa? Manusia ni dia suka dengan cerita dan sampaikan berita. Betul tak? Tajuk dia At-Ta'dil 'ala al-Ibham 'inda al-Imam Asy-Syafi'i, dirasah ta'siliyah tatbiqiyah. Orang perempuan tulis ni, anak Dr. Mustafa Bura. Asma' al-Bura, Darun Nawadir. Tapi ustaz kita kata, hak ni sebenarnya tesis dia yang dicuri. Ajib nak cerita. Tengok tak boleh nak susuk juga, nak juga cerita. Tapi memang marah gila doktor kita bila dia cerita pasal benda ni. Alah kullin. Panjang cerita. Dunia akademik ni tuan-tuan, ramai sarragin, ramai pencuri. Curi artikel orang, buh nama sendiri. Tak. Alah kullin. Khair insya-Allah. Tapi kita tak tahu siapa betul. At-Ta'dil 'ala al-Ibham 'inda al-Imam Asy-Syafi'i, dirasah ta'siliyah. Tuan-tuan kena baca lah benda tu. Saya tak kata dicuri, tapi dikatakan dicuri. Allah a'lam. Calo fa in summiya rawin wa farada wahidun anhu fa majhulul ain. Okey, hak tu kes yang pertama yang kita sebut tadi ialah majhulul ain. Tetapi kalaulah perawi tu diberi nama Muhammad bin sekian kan, secara umum kita tahu batang tubuh dia, tapi seorang je riwayat daripada dia. Dak wa farada wahidun anhu fa majhulul ain. Maksudnya silap. Saya nak ayatkan apa tadi ni? Fa majhulul ain. Hak tadi kita duk cerita ni semua majhulul ain lagi lah sebenarnya ceritanya. Maksudnya satu orang yang diberi nama. Kalau tak diberi nama dia panggil mubham lah. Kalau diberi nama Muhammad bin Abdullah bin sekian-sekian, tetapi hanya seorang je riwayat daripada dia, maka itu dinamakan sebagai majhulul ain. Kalau dua orang riwayat dan tanpa nas dia ni thiqah ataupun saduq ataupun dhaif, dia disebut sebagai majhulul hal. Faham tak? Kalau dua orang riwayat awisnani fasa'idan, ataupun dua orang yang riwayat ataupun lebih, walam yuwathaq, tetapi tidak ada nas daripada imam yang mu'tabar bahawa dia ni thiqah ataupun saduq ataupun dhaif, maka dia dinamakan sebagai fa majhulul hal. Maka dia adalah majhulul hal wa huwal mastur. Dan istilah yang lain orang panggil dia mastur. Kan kita dah sebut pasal mastur semalam kan, iaitu orang yang mana tidak dikenali melakukan perkara yang mana menjadikan dia fasik. Faham tak? Adamul ilmi bil mufassiq. Kita tak tahu dia buat benda yang memfasikkan dia, tetapi tak ada ulama kata dia thiqah, adil. Tak ada. Jadi hak tu jatuh dalam kategori apa tuan-tuan? Itu jatuh dalam kategori mastur. Dan ramai sebenarnya ulama yang terima sekurang-kurangnya riwayat ini dengan qarinah-qarinah yang lain. Tetapi kalau tuan-tuan tengok dalam kitab mustalah, dia kata majhulul hal, majhulul ain, dua-dua ulama tak terima. Tapi kalau tuan-tuan tengok Taqrib Ibn Hajar, dia akan letak di martabat yang berbeza. Majhulul hal lebih teruk dia punya kedhaifan, majhulul ain lebih teruk dia punya kedhaifan, majhulul hal lebih ringan dia punya kedhaifan. Nampak tak? Thumma al-bid'atu imma bimukaffirin aw mufassiqin. Okey, bid'ah ni terbahagi kepada dua. Bid'ah di sini biasanya melibatkan i'tiqad, sama ada orang itu dia akan terkeluar daripada Islam dia disebabkan oleh bid'ah tersebut, maka dia disebut sebagai satu orang kafir. Dan riwayat orang kafir tidak akan diterima oleh para ulama. Betul tak? Adapun bid'ah dia ni jatuh dalam kategori yang mana dia ni dikira sebagai satu orang fasik. Dan asal riwayat orang fasik ialah tidak diterima sebab dia tidak dikira sebagai satu orang yang adil. Tapi kita kata dah, hak ni tuan-tuan antara tempat yang muskil. Nampak tak? Antara tempat yang muskil. Sebagaimana kita bagi tahu tadi. Dan biasanya setiap bid'ah tu ulama akan letak 3 level lah. Orang yang mana sangat gulu dalam bid'ah dia, ataupun orang yang mana pertengahan dalam bid'ah dia, ataupun orang yang mana khafif dalam bid'ah dia. Biasanya ulama akan bagi contoh bagi bid'ah tasyayyu' ni lah. Kalau yang ringan ni kita kata fihi tasyayyu'. Nampak tak? Biasanya dia akan mendahulukan Ali ke atas Uthman, tapi masih lagi mendahulukan Abu Bakar dan Umar ke atas sahabat yang lain. Adapun yang pertengahan, mungkin kita kata dia mendahulukan Ali hatta ke atas Abu Bakar dan juga Umar, tetapi dia tidak cela, dia tidak cerca, dia tidak berlepas diri daripada para sahabat. Betul tak? Hak ni dia panggil Rafidhi biasanya, ataupun ghalin fit tasyayyu' sama dengan Rafidhi. Tapi ada yang ghulu lagi, dia panggil ghulu fi ar-rafd ataupun ghalin fi ar-rafd,
Itu bila dia mendahulukan Ali ke atas Abu Bakar dan juga Umar dan sahabat-sahabat yang lain, beserta cerca cela berlepas diri. Hak ni dia panggil ghalin fil rafad. Ada hak lain lagi tuan-tuan, kafir. Contohnya sebahagian golongan Syiah yang kata Jibril alaihissalam tersalah waktu wahyu. Tak, patut waktu turun ke Ali, tapi waktu turun ke Nabi SAW. Hak tu kafir lah. Nampak tak? Jadi ini antara benda yang disebut oleh para ulama. Begitu juga apabila melibatkan bid'ah qadar. Ahli Basrah, ulama akan bahagi jugalah. Ada yang mana ghalin fil qadar, ada yang mana melampau lagi sampai jadi kafir, sebagaimana golongan Qadariyah yang menafikan ilmu Allah Ta'ala pada perkara-perkara yang pada perkara-perkara yang bersifat juz'iyat. Dia kata la qadar wal amru unf, wal amru unuf, iaitu tidak ada qadar. Maksudnya sebelum sesuatu berlaku Allah tak tahu, bila benda tu berlaku baru Allah tahu. Nampak tak? Sebelum saya pegang gelas ni, na'udzubillah, dia kata Allah tak tahu. Waktu memang kafir lah di sisi para ulama. Ada juga orang kata qadar yang mana last sekali jadi macam Mu'tazilah dalam masalah sifat ataupun dalam masalah af'alul ibad. Adalah benda-benda yang dibahaskan oleh para ulama tu, kena ngaji akidah pun kita tahu. Jadi dia kata fal awal, yang pertama iaitu bid'ah yang mana mukaffirah, yang mengeluarkan dia daripada daerah Islam, la yaqbalu sahibaha al-jumhur. Majoriti para ulama tidak akan terima riwayat mereka sebab jadi kafir dah. Faham tak? Wathani, adapun yang kedua, bid'ah mufassiqah, yuqbalu man lam yakun da'iyatan fil asah. Ini pendapat Ibn Hajar dan yang masyhur dalam kitab Mustalah, selagi mana dia tidak berdusta untuk menghalalkan ideologi dia dan dia tidak mengajak kepada bid'ah dia, dan dia tidak meruayatkan. Biasanya satu lagi dia kata dia tidak meruayatkan riwayat-riwayat yang mana boleh menguatkan bid'ah dia, maka ulama akan terima fil asah. Tapi kita baca tadi Ubaidullah ibn Musa Ar-Rabadhi, tak, adalah daripada rijalul jamaah. Tak, kalau duk kira siapa nama Muawiyah tak boleh masuk rumah, tak sewi riwayat pada dia. Orang kampung dia pun tak sewi riwayat. Jadi nak ayat wa yanalu min khusumi Ali, dan dia bercakap buruk orang yang mana berada di dalam kamp bertentangan dengan Ali radhiyallahu anhu, tapi min rijalil jamaah. Dah, Abu Daud kata apa? Syi'i kana syi'iyyan muhtariqan jaza hadithu, tapi hadis dia jalan. Ala kullin tuan-tuan, benda ni memang payah. Hani Ibn Hajar sebut ni, benda ni bertentangan dengan realiti ada dalam Bukhari, realiti ada dalam Muslim. Jadi kalau tuan-tuan ngaji, ceklah 100 nama perawi yang dituduh Syiah yang ada di dalam kitab Ahli Sunnah. Kalau tuan-tuan rajin takhrij setiap satu riwayat mereka yang ada dalam Bukhari, yang ada dalam Muslim, sebagai contoh. Kemudian mula-mula kita tahdid Syiah dia ni peringkat mana, hulu ke, pertengahan ke, khafif ke. Kemudian jawab 3 persoalan. Hak saya bagi tahu tadi, kenapa Imam Bukhari riwayatkan, banyak mana Imam Bukhari riwayatkan, bagaimana Imam Bukhari riwayatkan. Nampak tak? Wathani yuqbalu man lam yakun da'iyatan fil asah illa in rawa ma yuqawi bid'atahu fayurad al-mukhtar. Hak ni dia kata kalau riwayat benda yang mana menguatkan bid'ah dia, macam kalau Syiah riwayat Fadilah Ali ataupun Ahli Bait, maka ditolak. Al-Mukhtar, Mukhtar Ibn Hajar, tetapi bukan Mukhtar orang lain lah. Senang cerita. Wa bi sarha Al-Juzjani Syekhun Nasai. Ala kullin, yang ma'mul sekarang ialah selagi mana dia itu sadiqul lahjah, iaitu dia tidak berdusta dan menghalalkan pendustaan untuk menyokong bid'ah dia, maka ulama akan terima. Ada habis dah lah. Kemudian thumma su'ul hifdhi in kana laziman fasyadh ala ra'yan aw tari'an fal mukhtalit. Kemudian su'ul hifdh ni tuan-tuan, su'il hifaz ni sebenarnya yang paling rendah lah, iaitu dia ada banyak melakukan kesilapan, tetapi hak betul pun banyak lagi. Tetapi dia ni dia panggil apa, dia ada dua keadaan. Su'il hifaz dia ni memang dari awal sampai akhir dia memang lemah dia punya ingatan, ataupun ada satu kes yang mana dia awal-awalnya okey, tapi lepas tu disebabkan oleh tua dan seumpamanya, maka dia berubah hafalan dia jadi semakin lemah. Yang ulama sebut taghayyara, ataupun last kali kalau teruk lagi ulama kata ikhtilaf. Jadi antara dia punya stage-stage. Cuma dia kata thumma su'ul hifdhi in kana laziman fasyadh ala ra'yin. Apa dia sebut syadh ala ra'yin?
maka hadis dia dikira sebagai syaz mengikut satu pendapat. Saya tak tahu ni pendapat ni, kali pertama saya dengar ni. Kadang-kadang matan yang kita belajar dulu tak ada lagu ni kan. Jual tak tuan-tuan? Sebab saya rasa macam pelik je. Saya tak pernah dengar pula orang kata hadis dia syaz. Betul lah sini pada fahuwa syadz ala ra'yin. Aku pula tak tahu ke apa. InsyaAllah tak ingat, tapi benda tu wujud. Sebab saya sebelum ni saya kata syadz ni atas tafsiran Al-Hakim bersendirian dengan riwayat yang mana dalam riwayat itu ada kesilapan yang dikritik oleh para ulama dah. Saya sebut satu lagi ialah Al-Khalili, betul tak? Al-Khalili dia mentafsirkan hadis syadz itu sebagai ma tafarrada bihi syaikhun thiqatan kana am ghaira thiqah. Wa qad fassalna dhalika 'inda hadithina 'an syadz wa bayyana wajh kalam al-Khalili wa kalam ghairihi aidan. Jadi tuan-tuan, kalau satu orang perawi tu dia syaikh. Syaikh ni apa tuan-tuan? Satu orang yang mana tidak sampai kepada darjah perawi yang thiqah, thabt, mutqin, hafiz. Sebab tafarrud ni bersendirian dalam riwayat, biasanya orang akan terima hanya daripada perawi yang bukan sekadar thiqah, tetapi dia satu perawi yang hafiz, riwayat dia banyak, kemudian dia mutqin dan memang hafalan dia kuat. Kalau lah seorang tu walaupun dia thiqah tetapi thiqah dia biasa-biasa sahaja ataupun dia tak thiqah langsung, maka yang tu ulama akan tolak riwayat mereka. Itu hadis dia tu yang ditolak tu dinamakan sebagai syadz juga. Sebab Ibnu Hajar dia punya ta'rifan syadz ialah dengan mukhalafah, betul tak? Iaitu satu orang thiqah menyalahi riwayat orang lain yang lebih thiqah daripada dia ataupun lebih ramai di sudut bilangan berbanding dengan dia. Hak tu tafsiran Ibnu Hajar. Tetapi ada juga ulama yang mana mentafsirkan syadz tu sebagai tafarrud daripada satu orang yang mana tidak diterima tafarrud dia. Nampak tak? Nampak tak ni? Faham aku. Au qari'an fal mukhtalit, ataupun dia punya teruknya hafalan itu baru berlaku, yang ini disebut oleh para ulama sebagai taghayyara bi akharah, ada berlaku perubahan dalam hafalan dia, ataupun kalau teruk sangat perubahan tu ulama namakan sebagai mukhtalit. Ada mu'jam tuan-tuan, kamus yang mana mengumpulkan nama al-mukhtalitin sebagaimana yang kumpulkan nama al-mudallisin tadi. Jadi tuan-tuan boleh ceklah di situ. Dan ada orang yang dituduh sebagai mukhtalit, dia ni telah bercampur aduk dia punya hafalan sampai patut ditinggalkan, tetapi sebenarnya tuduhan tersebut tidak diterima oleh para ulama. Antaranya yang agak mu'tadil dalam isu ini ialah Al-Imam Adz-Dzahabi rahmatullahi alaih. Apabila orang kritik Abu Ishaq As-Sabi'i, dia kata Abu Ishaq ni dia telah mukhtalit dalam hujung-hujung hidup dia kan. Adz-Dzahabi kata baik, dia tak sampai darjah mukhtalit pun, cuma adalah berlaku sedikit masalah dalam hafalan dia. Dia kata siapa dia yang hafalan dia daripada muda sampai tua sama? Tak ada tuan-tuan. Sebab tu Imam Ahmad rahmatullahi alaih dia suruh meriwayatkan hadis daripada kitab. Hebatlah macam mana hafal sekalipun, tapi bila nak riwayatkan hadis, riwayatkan daripada kitab, daripada usul kita yang kita tulis, daripada guru kita yang kita cek dengan kitab guru kita yang kita dengar daripada guru kita. Nampak tak? Sebab tu Ali bin al-Madini dia kata apa? Amarani Sayyidi Ahmad bin Hanbal alla uhadditha illa min kitab. Tuan aku Ali bin al-Madini kata, tuan aku iaitu Ahmad bin Hanbal telah memerintahkan aku supaya apa? Supaya aku tidak meriwayatkan hadis kecuali daripada kitab. Nampak tak? Supaya apa? Supaya kita tidak berada di dalam, orang kata, keadaan terbuka untuk melakukan kesilapan. Sebab manusia tuan-tuan, hafalan masa muda tak sama dengan hafalan masa tua. Betul tak? Shalom. Hak tentang mukhtalit ni tuan-tuan, panjanglah cerita bagaimana kita nak bezakan riwayat dia. Biasa ulama akan tengok tak siapa yang riwayatkan daripada dia. Ada orang yang mana ambil riwayat daripada dia ketika mana dia masih muda, hafalan dia okey, maka ulama akan ambil. Adapun riwayat orang yang mana ambil selepas ikhtilat, ulama tidak akan ambil. Adapun kalau tak tahu siapa yang ambil sebelum ikhtilat, selepas ikhtilat, hak tu biasa ulama akan buang semua.
Antara contoh dalam masalah ini, siapa dia tuan-tuan? Abdul Razak As-San'ani antaranya, Abu Ishaq As-Sabi'i, Hajjaj Ibn Artah. Hak ni semua ada dalam bahagian mukhtalitin. Nama-nama ni kalau tuan-tuan rajin cek, siapa nak murid sebelum ikhtilat, siapa nak murid selepas ikhtilat, siapa yang mana tidak boleh dibezakan. Ibn Layha'ah kita cerita tadi, riwayat-riwayat mereka dalam kutub sittah macam mana. Kita tahu manhaj ulama dalam bertaamul dengan riwayat-riwayat mereka. Semua ni berhajat kepada kajian secara terperinci. Habis dah lah. Okey. So sekarang habis dah kita daripada hadis yang daif. Betul tak? Hadis yang daif ni secara umum kita bahagi kepada dua. Satu daif yang berat, yang mana tidak boleh ditampung lagi, dan satu lagi daif yang ringan, yang mana boleh ditampung. Daif yang berat yang tidak boleh ditampung biasanya martabatut tark sampai ke atas, yang kadzab, yang reka hadis pada Nabi, ataupun yang matrukul hadis, yang buat benda-benda yang mufassiq dan seumpamanya. Kecuali dalam masalah bid'ah tadi ada tafsil di sisi para ulama. Adapun kalau melibatkan hafalan, kalau majhul pun masih lagi boleh dikuatkan, tapi dengan syarat, adalah panjang dia punya syarat tu tuan-tuan. Maksudnya mutaba'ah tu sekira-kiranya dia tak ambil daripada lelaki yang majhul. Tuan-tuan faham tak ni? Let's say kata A riwayat daripada B yang majhul. B yang majhul ni mungkin daif, betul tak? Tetapi sekarang ada C diriwayat daripada D, dan D ni disebut nama dia tetapi dia daif. Tak? Mungkin daif ini dia adalah majhul ni tadi. Kemungkinan tu ada, betul tak? Jadi dia kena check molek. Kita kena cek C dengan A ni apa perkaitan, berkongsi guru ataupun tidak berkongsi guru. Nampak tak? Daripada tempat yang sama ataupun tempat tak sama. Hak ni sebagaimana Imam Syafi'i rahmatullahi alaih sebut di dalam cara untuk menguatkan hadis yang mursal. Betul tak? Hadis yang mursal, sekarang ada hadis yang mursal. Hadis mursal biasanya lemah lah, sebab kita tak tahu siapa yang gugur. Kat tengah-tengah tu mungkin sahabat, mungkin tabi'in. Jadi sekarang antara penguat hadis yang mursal, Imam Syafi'i kata datang hadis yang lain mausul daripada jalan yang lain. Nampak tak? Ni let's say kita kata Sa'id Ibn Musayyib ataupun siapa, Jarir Ibn Abi Hazim ke siapa ke, bukan, Abu Hazim daripada Nabi SAW. Kemudian datang satu jalan yang lain, hadis yang muttasil daripada jalan Abu Hurairah sebagai contoh, secara muttasil, bukan daripada jalan Abu Hazim tadi, tetapi daripada sahabat yang lain. Hak tu penguat dah lah. Maksudnya okey, hadis yang hilang kat tengah ni madmun, kita dah boleh kata selamat lah. Ataupun dia datang daripada mursal yang lain, hadis yang mursal yang lain, tetapi daripada jalan perawi yang lain. Let's say kita kata mula-mula Abu Hazim mari daripada jalan Sa'id Ibn Musayyib, dua-dua kibarut tabi'in, betul tak? So Imam Syafi'i mensyaratkan hadis yang boleh naik ni ialah mursal kibarut tabi'in. Jadi sebab dia kata mursal sigharut tabi'in, banyak masalah. Jadi sekarang ada jalan Abu Hazim dan ada jalan Sa'id Ibn Musayyib. Cuma dia kata kita kena make sure yang Sa'id dengan Abu Hazim ni dia tidak berkongsi guru. Kalau berkongsi guru, takut-takut hak duk tengah ni, mursal ni sama dengan mursal ni. Nampak tak tuan-tuan? So nampak macam ketat dah sikit. Sebenarnya nak menguatkan hadis ni tidak semudah yang kita sangka. Hari ni kita jumpa satu jalan daif, kita pun naik. Tak jadi hasan li ghairihi. Hak tu benda-benda yang cuba dirawat oleh golongan mutaqaddimin lah pada zaman ni. Antaranya kita tulis yang kita bagi tahu Syaitan Iwadullah di dalam kita ada Al-Irsyadat fi taqwiyatil hadis bisyawahid wal mutaba'at, dan dia mula masyhur disebabkan oleh kitab tu. Ala kullin, boleh bacalah nama-nama yang saya bagi tahu semalam, Nadharatul I'tibar, lepas tu adalah lagi benda-benda lain berpandang saya mencari. So sekarang kita kata kelemahan ni ada dua. Satu yang lemah yang kuat, yang ni kita tak boleh tampung dah. Yang satu lagi lemah yang ringan. Biasanya lemah yang ringan ni tuan-tuan melibatkan hafalan. Dan satu lagi, hadis itu tidak dinilai salah oleh para ulama. Maksudnya dia kena muhtamil. Betul muhtamil salah, muhtamil sahih, muhtamil dhaif. Pada kalau ulama mari gazet dah hadis ni waham, hak tu tak pakai dah nak naik. Hak tu memang khata. Salah. Nampak tak? Sebab tu tuan-tuan, kita bila jumpa hadis yang ada masalah, kita kena cek kitab ilal. Tengok apa yang ulama bagi tahu.
Nampak tak? Wa mata tubi'a as-sayyi'ul hifdhi bi mu'tabar. Dia kata bi mu'tabar, bukan semua jalan boleh menguatkan hadis. Wa mata tubi'a as-sayyi'ul hifdhi, kalau ada orang yang mana hafalan dia masalah, dia ni ada mutaba'ah. Mutaba'ah ni apa tuan-tuan? Ada penguat daripada jalan yang lain. Wa kadza al-mastur, dan begitu juga kalau ada perawi yang mastur, kemudian ada jalan lain yang kuatkan, yang mana lebih kurang dengan dia, sama dengan dia atau lebih tinggi daripada dia, bukan lebih rendah daripada dia. Wal mursal, hadis yang mursal. Wal mudallas, sara hadithuhum hasanan, maka hadis itu akan jadi hasan. Tetapi hasan tu la li dzatihi, bukan kerana sanad hadis itu, tetapi kerana adanya penguat-penguat daripada luar. Bal bil majmu', bahkan daripada majmu'. Nampak tak? Sebagaimana kita bagi tahu tadi lah tuan-tuan, kenyataan Imam Tirmizi rahmatullahi alaih, hadis itu dia akan hukum sebagai hasan apabila alla yakuna rawihi muttahaman bil kadzib, apabila rawi dia tidak accuse, tidak dituduh berdusta. Yang kita bagi tahu itu ialah isyarat kepada darajah at-tark, maksudnya dia tak sampai kepada darjah at-tark, darjah matrukul hadis, darjah yang sangat teruk sehingga tidak boleh ditampung lagi. Nampak tak? Maksudnya bawah pada tu, mastur, ataupun kita kata majhulul ain pun mungkin boleh lah sebenarnya, cuma dengan pendetailan yang lebih ni lah. Ataupun dia kata satu lagi, wa alla yakun syadzan, dan hadis tersebut tidak syadz, maksudnya tidak salah, benda yang tidak dihukum sebagai salah oleh para ulama. Ada kemungkinan betul, ada kemungkinan salah, hak tu boleh. Dan yang ketiga, wa an yurwa min ghairi wajhin nahwa dhalik, dan diriwayatkan daripada jalan lain seperti dengan matan hadis itu. Dan kita dah bagi tahu Syarah Ibn Rajab seperti itu lagu mana. Ada yang kata daripada hadis, bukan ada kata seperti itu, sama ada daripada hadis, sama ada daripada fatwa sahabat, sama ada daripada fatwa ahli ilmu, ataupun mungkin daripada Quran dan seumpamanya. Ambil daripada kenyataan Imam Asy-Syafi'i dalam menguatkan hadis mursal. Nampak tak? Cuma Imam Syafi'i kata, kami tidak mendakwa hujah yang sabit daripada jalan ini sama dengan hujah yang sabit daripada jalan hadis yang muttasil. Nampak tak? Maksudnya walaupun kita kata berhujah, tetapi still ada level-level dia. Nampak tak? Mungkin boleh digunakan dalam sebahagian bidang ilmu, tetapi tidak boleh digunakan dalam bidang yang lain. Ataupun bila berlaku perselisihan antara dua hadis ataupun dua dalil, kita akan dahulukan yang lain yang lebih kuat kalau kita tidak boleh jamakkan. Nampak tak? Ala kullin, adanya hadis yang dinamakan sebagai hasan li ghairihi, hatta dalam kalam At-Tirmizi sendiri pun. Habislah benda-benda yang crucial, benda-benda yang penting tuan-tuan. Hak ni benda tak berapa penting sangat. Saya baca laju-laju mana pandailah Ustaz-mu. ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. Hadis ni mungkin sampai kepada Nabi, mungkin sampai kepada sahabat. Tak, sampai kepada sahabat ada dua kemungkinan. Satu, sahabat tu punya kenyataan, ataupun satu lagi itu kenyataan Nabi, cuma sahabat mereka tidak nisbahkan kepada Nabi. Ini dinamakan sebagai apa? Marfu' hukman. Betul tak? Kalau dia kata qala Rasulullah, fa'ala Rasulullah, itu dinamakan sebagai marfu'. Marfu' marfu' lafzan ataupun marfu' nassan, whatever lah. Ada satu tesis berkaitan dengan marfu' hukman ditulis. Ataupun kenyataan tersebut sampai kepada tabi'i. Ada kemungkinan juga sama ada itu ialah kenyataan tabi'i tersebut ataupun itulah hadis Nabi SAW. Cuma tabi'i tidak riwayatkan sebagai hadis. Nampak tak? Benda ni banyak berlaku dalam majlis fatwa. Bila orang datang tanya Imam Malik tentang satu-satu benda, Imam Malik kata apa? Sekian. Dia tak kata Nabi cakap. Sebab itu bukan majlis tahdis. Itu adalah majlis fatwa. Nampak tak? Jadi perawi bila dia dengar apa tuan-tuan? Dia dengar lafaz itu ialah lafaz Imam Malik. Nampak tak? Maka dia riwayatkan sampai hanya kepada Imam Malik. Sebab tu bila kita tengok ada anak murid riwayatkan lafaz Malik, ada anak murid riwayatkan lafaz Nabi. So sekarang ada ta'arud ke tak ada ta'arud? Hak ni kita kena pandailah cek. Dan benda ni biasanya diterangkan oleh Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid. Biasa dia akan kata sepakat perawi daripada Malik riwayatkan hadis ini sebagai kata-kata Nabi. Ataupun ada sebahagian perawi daripada Malik
diriwayatkan hadis ini sebagai kata-kata sahabat sebagai contoh. Jadi benda ni Ibn Abdul Bar rahmatullahi alaih dia terang secara panjang lebar di dalam At-Tamhid. Au ila tabi'i wa huwa man laqiya as-sahabiyya kadhalik. Fal awal, yang pertama yang diriwayatkan kepada Nabi itu dinamakan sebagai al-marfu', wal thani al-mawquf, wal thalith al-maqtu', wa man dun at-tabi'i fihi mithluhu. Ni tuan-tuan boleh baca dia. Wal musnad marfu' sahabiyyin bi sanadin zahiruhu al-ittisal. Ada dua penggunaan bagi mustalah musnad yang masyhur di kalangan para ulama. Yang pertama, musnad ni ialah hadis yang mana diriwayatkan secara sanad bersambung walaupun pada zahirnya, walaupun sebenarnya terputus, tetapi pada zahirnya nampak bersambung, marfu' kepada Nabi SAW. Nampak tak? Hak tu hadis yang musnad. Dan Imam Ahmad rahmatullahi alaih bina kitab dia Musnad Imam Ahmad atas takrif ni lah, iaitu hadis yang mana diriwayatkan secara bersanad bersambung walaupun secara zahir sampai kepada Nabi SAW. Nampak tak? Dan satu lagi penggunaan masyhur bagi musnad ni ialah cara tulis kitab hadis lah, yang mana ditulis mengikut nama sahabat-sahabat tertentu. Hadis Abu Bakar di bawah satu nama Abu Bakar, hadis Abu Hurairah di bawah satu nama Abu Hurairah, hadis Ibnu Umar di bawah satu nama Ibnu Umar, tanpa meraihkan tertib fiqah ataupun tertib-tertib yang lain lah. Jadi bila kita sebut musnad, biasanya kita akan nampak marfu' sahabiyyin, iaitu hadis yang mana satu orang sahabi riwayatkan secara marfu' kepada Nabi SAW bi sanadin, dengan sanad zahiruhu al-ittisal, dengan sanad yang mana secara zahirnya nampak bersambung. Mungkin saja hadis itu terputus disebabkan oleh tadlis ataupun disebabkan oleh mursal khafi dan seumpamanya, tapi secara umumnya nampak bersambung. Sebab dalam musnad Imam Ahmad ada je hadis-hadis yang terputus sanad dia, tetapi dimasukkan dalam musnad. Faham tak? Dia kata fa in qalla adaduhu fa imma an yantahiya ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam aw ila imamin dhi sifatin aliyatin ka Syu'bah, fal awwalu al-'uluwul mutlaq wa tsani an-nisbi. Hak ni tuan-tuan dalam masalah sanad antara kita dengan Nabi. Tak, kadang-kadang dia ada dua iktibar. Satu, iktibar kita dengan Nabi, satu iktibar kita dengan imam tertentu. Tak, macam Imam Bukhari ke, macam Imam Muslim ke, tanpa kita mengambil kira sanad antara Imam Bukhari dengan Imam dengan Nabi SAW, Imamul A'immah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, hak ni biasa orang ngaji secara bersanad, dia ni tempat untuk dia berbangga-bangga lah. Tak, dia akan cari hadis yang paling pendek dalam Bukhari, sanad dia sulasiyat lah, iaitu ada 3. Biasanya antara Imam Bukhari rahmatullahi alaih dengan Nabi SAW. Jadi sekarang bagaimana dia dengan Nabi SAW? Tak, ada sanad yang paling pendek, tapi dia kena buat perbandingan tu dengan orang yang sezaman dengan dia lah. Dia tak boleh nak buat perbandingan zaman Dr. Bulai sebab batch tak sama. Jadi orang yang mana sama umur, sama batch lebih kurang dengan dia, tengok dia ngaji setara mana. Hak ni berjaya cari syekh yang mana dia dengan Nabi sebagai contoh ada berapa? 30 wasitah. Tapi kawan dia jumpa syekh yang mana ada 28 wasitah sebagai contoh. Jadi sanad yang pendek tu dinamakan sebagai sanad ali, sanad yang panjang tu dinamakan sebagai sanad nazil. Betul tak? Dan begitu juga apabila kita melibatkan imam tertentu, macam kita kata Imam Bukhari, mungkin saya dengar sanad saya sampai Imam Bukhari ada wasitah berapa? 24, 25 sebagai contoh. Ada orang yang mana wasitah dia 28, 29, walaupun satu umur, tetapi dia belajar lambat. Tok guru hebat-hebat mati dah, dia sedar lambat. Benda ni pun berlaku zaman dulu. Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih tuan-tuan, dia ni antara yang lahir awal, lebih kurang tahun 90, lebih kurang Imam Malik je. Tetapi sebab dia sibuk dengan perniagaan dan dikatakan dia mula menuntut ilmu ketika mana umur dia 40. Secara, orang kata secara bersungguh lah menuntut ilmu. Jadi dia terlepas orang kata sanad-sanad yang tinggi. Kalau duduk kira tuan-tuan, dia sepatutnya dia tak ada lah dengan Anas bin Malik, tapi bukan tahun 90 ataupun 80 lebih, sebab dikatakan dia tabi'i ru'yah. Dia pernah tengok Anas bin Malik semayang. Itu sahaja.
Nampak tak? Maka dia dikira sebagai tabi'i dari sudut ru'yah, tetapi bukan dari sudut riwayat. Dia tak ada dengan mana-mana sahabat pun. Kalau duk kira Az-Zuhri dan dengan Anas bin Malik, Zuhri meninggal tahun 124 Hijrah. Abu Hanifah tahun 90. Abu Hanifah beranak bila tuan-tuan? Saya rasa lebih kurang tahun 90 ya. Anas bin Malik dikatakan paling awal mati tahun 90, 91, 92, 93. Jadi Abu Hanifah beranak bila tuan-tuan? Rahmatullahi alaih. Tahun 80. Tahun 80 dia beranak. Dia duduk mana? Dia duduk Basrah. Dia duduk di Kufah. Kan? Anas bin Malik mati mana? Mati di Basrah. Kufah dengan Basrah tak jauh mana. Maksudnya kalau umur dia 13 tahun tu ataupun 10 tahun tu, kalau dia pergi cari Anas bin Malik, kalau dia nak cari. Tapi sebab dia pada waktu tersebut tidak sibuk dengan menuntut ilmu lagi, sebab dia ialah peniaga, maka dia tak ada dengan Anas bin Malik. Dia hanya sempat tengok Anas bin Malik semayang sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Calo wa fihi al-muwafaqah. Aduh, ni benda-benda saya tak minat belakang ni. Muwafaqah ni apa tuan-tuan? Wahya al-wusulu ila syekhi ahadi al-musannifin min ghairi tariqihi. Ni biasanya geng-geng yang tulis mustakhraj sebagai contoh, dia mari lambat daripada Imam Bukhari, macam Abu Bakar Al-Ismaili 370 meninggal. Bukhari meninggal bila tuan-tuan? 256. Jadi antara dia dengan Abu Bakar Al-Ismaili lebih kurang 100 tahun. Tetapi Abu Bakar Al-Ismaili dia jumpa dengan salah seorang daripada guru Bukhari. Dalam beberapa hari ni dapat gambar kitab mustakhraj Abi Nu'aim Al-Asbahani. Abu Nu'aim berat lagi 430. Abu Nu'aim 430 tuan-tuan. Abu Nu'aim punya mustakhraj sebahagian daripadanya dicetak lah ni, awal marrah yutba'. Abu Bakar Al-Ismaili 370, Abu Nu'aim 430. Jadi tak tahu dia jumpa tu tok guru kat celah mana. Kalau dia tidak boleh lebih tinggi daripada Bukhari sekalipun, sekurang-kurangnya dia boleh sama sanad dengan apa panggil, dengan orang mana kalau lalu jalan biasa sampai pada Bukhari, dia boleh kerak lagi. Hak ni tuan-tuan tak minat, saya pun tak minat mana benda-benda ni. Cuma dia kata wahya al-wusulu ila syekhi ahadil musannifin min ghairi tariqih. Dia panggil muwafaqah, iaitu wafaqahu. Bukhari duduk sini tapi dia boleh jumpa tok guru yang sama. Jadi seolah-olah dia semertabatlah dengan Bukhari walaupun dia mari lambat. Nampak tak? Wa fi al-badal wa huwa al-wusulu ila syekhi kadzalika. Ini istilah. Kalau dia dah lopak dua tok guru, jumpa ada dua tok guru daripada Bukhari, dia panggil badal. Nama je lah, kita tak guna dalam kehidupan kita tuan-tuan. Wa fi al-musawah. Apa maksud musawah? Wahya istiwa'u adadil isnad min ar-rawi ila akhirih ma isnad ahadil musannifin. Wa fi al-musafahah. Wahya al-istiwa' ma'a tilmidhi dhalikal musannif. Dia panggil musafahah. Ni kalau sama dengan sanad anak murid. Tadi sama dengan sanad penulis. Saya tak faham pun sebab saya tahu tak je buat pun. Tapi kalau tuan-tuan baca Siyar A'lamin Nubala, biasa ni di setiap belakang terjemah ataupun di hujung-hujung biografi ulama tu dia keriwayat. Kami riwayatkan hadis sampai kepada fulan-fulan dengan muwafaqah, kami riwayatkan dengan musafahah, kami riwayatkan dengan badal, kami riwayatkan dengan sekian-sekian. Hak tu Az-Zahabi sebut biasa di hujung-hujung biografi perawi. Wa yuqabilu al-uluwa bi aqsamihi an-nuzul. Fa in tasharaka ar-rawi wa man rawa anhu fi as-sinni wal luqi fa huwa al-aqran. Hak ni kawan-kawan lah, macam antum ni kawan-kawan. Sebab apa? Dari sudut umur dan dari sudut sempat berjumpa dengan guru, maka semua ni dikira sebagai aqran, sempat dengan Dr. Abdullah sebagai contoh. Wa in rawa kullum minhuma 'anil akhar fal mudabbaj. Macam A riwayat daripada B, sama umur, berkongsi kebanyakan guru, tapi mungkinlah A ni dia duduk Sarawak, dia ada tok guru sana, hak ni duduk mana tak tahu, duduk Kelantan ada tok guru sana, yang mana mereka tak jumpa. Jadi hak ni ambil daripada tok guru di Kelantan, hak ni ambil daripada tok guru di Sarawak. Jadi dia pun nak tukar sanad. Faham tak? Kalau hak ni ambil daripada hak ni ambil daripada hak ni, usaha mengambil sanad tu dinamakan sebagai tadbij, iaitu mudabbaj. Nampak tak?
Wa in rawa amman dunahu fal akabiru 'anil asaghir. Kalau satu orang tu riwayat daripada orang yang mana best bawah pada dia, best anak murid dia lah. Macam ada guru kadang-kadang dia ambil daripada anak murid dia. Macam Imam Bukhari, Ibnu Khuzaimah tu ialah guru kepada Imam Bukhari walaupun dia mati lambat. Jadi kalau Ibnu Khuzaimah dia riwayatkan daripada Imam Bukhari, maka itu dinamakan sebagai riwayatul akabir 'anil asaghir. Orang besar ambil daripada orang yang lebih muda. Wa minu al-aba 'anil abna wa fi aksi kathrah. Ada anak riwayat daripada, ada ayah riwayat daripada anak. Rare lah berlaku, tetapi anak daripada ayah benda tu biasalah. Wa in ishtaraka ithnan 'an shaykhin wa taqaddama mautu ahadihima fa huwa as-sabiq wal lahiq. Jadilah ni sebagai contoh, kita semua ambil daripada Dr. Abdul Lais. Dr. Mazhar ambil daripada Dr. Abdul Lais tak? Tapi Mazhar mati dulu. Jadi dia dinamakan sebagai sabiq, kita dinamakan sebagai lahiq. Nampak tak? Wa in rawa 'an ithnain muttafiqai al-ismi wa lam yatamayyaza fa bi ikhtisasihi bi ahadihima yatabayyanu al-muhmal. Ni dia kata kalau ada dia riwayat daripada dua orang guru yang mana namanya sama, wa lam yatamayyaza, tetapi sekarang dalam riwayat tu kita tak tahu guru yang nama sama ni A ataupun guru yang nama sama ni B. So macam mana kita nak buat? Fa bi ikhtisasihi bi ahadihima yatabayyanul muhmal. Okey. Jadi kadang-kadang memanglah nama untuk guru dia sama, tak dua orang, tetapi dia lebih duduk dengan guru A ataupun guru B. Hak ni biasanya adat ni kita kena tahu. Dalam kitab lah Imam Bukhari sebagai contoh, bila Imam Bukhari sebut nama apa Sufyan Thauri ke Sufyan Ibn Uyainah, ataupun bila sebut nama ke apa lagi, Muhammad ni siapa ni? Muhammad bin Salam Al-Barindi ko, Muhammad bin Gulain ko, kita tak tahu. Jadi biasanya adat para imam ni kita akan tahu. Kalau untuk guru ni, sebab banyak sangat dia duduk, dia tidak akan sebut nama ayah pun biasanya. Tapi kalau untuk guru yang sama nama dengan nama ayah pun sama, tapi jarang diriwayatkan, mungkin dia akan sebut dengan nama yang sempurna. Betul tak? Ada Dr. Adab Hamus juga dia tulis satu kitab tajuk dia Al-Muhmalun fi Sahihain. Al-Muhmal ni kan maksud dia tuan-tuan, Al-Muhmal ni iaitu sebut nama sahaja tapi tak royak apa yang boleh membezakan si A dengan si B ataupun dengan si C. Tak? Kadang-kadang nama ayah serupa, nama tok serupa, tetapi berbeza pada datuk yang kedua, datuk yang ketiga, ataupun berbeza dari sudut negeri, berbeza dari sudut pekerjaan dan seumpamanya. Jadi benda ni tuan-tuan kalau tidak disebut pembeza, dia dinamakan sebagai muhmal. Nampak tak? Cuma di sini dia bagi tahu salah satu cara untuk kita tahu yang muhmal tu muhmal yang mana? Muhmal A ke muhmal B ke muhmal C? Nampak tak? Hak ni dia berhajat kepada istiqra'. Dia berhajat kepada istiqra'. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam mukaddimah syarah dia Fathul Bari yang dinamakan sebagai Hadis Sari ataupun Hudas Sari tu, dia ada bab-bab lagu ni. Dia dinamakan sebagai Al-Muhmal. Bab ni saya tak suka juga ni yang bawah ni. Wa in jahada asy-syaikhu marwiyahu jazman rudda aw ihtimalan qubila fil asah wa fihi man haddatha wa nasi. Dia kata kalau lah satu orang A diriwayat daripada B, B tu jadi tak syah lah. Jadi satu majlis mereka duduk sekali, A kata haddastani, kamu riwayatkan kepada aku. Lepas tu tak syah kata mana ada, dia nafikan. Kalau dia nafikan secara jazam, memang dia nafikan jazam, maka apa yang berlaku tuan-tuan? Riwayat si A tadi ni dengan syarat dia thiqah, tak syah ni pun thiqah jugalah, maksudnya kuat. Kalau tak syah kata memang aku tak pernah riwayat padamu secara jazam, memang aku tak ingat langsung aku riwayat kepadamu, memang tak ada, memang dak dia kata, aku tulis nama siapa yang hadis, siapa ambil hadis ni aku ambil duit sekian-sekian, ni tak ada ni duitmu ni, sebagai contoh lah. Memang dia yakin gila, maka pada waktu tersebut rudda. Pada rudda dia kes ni sebenarnya tuan-tuan sama ada B waham ataupun A waham. Sebab thiqah ni kok ke mana pun dia boleh jadi waham. Macam kes saya riwayat tadi kan, yakin gila saya pergi rumah dia, padahal saya tak pergi Mesir pun lagi masa tu. Nampak tak? Jadi sama ada B waham ataupun A waham. Hak ni tuan-tuan senang cerita, dia tidak ada satu kaedah yang jelas lah. Mungkin ada ketika kita benarkan kata-kata B, ada ketika kita benarkan kata-kata A. Nampak tak? Hak tu berdasarkan qarinah. Cuma dalam ni Ibn Hajar kata wa in jahada asy-syaikhu marwiyahu jazman,
Kalaulah syekh yang B tu kata aku tak riwayatkan pada kamu secara jazam pasti, maka rudda, maka riwayat si A ni akan ditolak. Au ihtimalan, tapi B tu tok guru dia kata si ingat aku zan ghalib aku. Hak tu lain cerita. Hak ni dia kata qubila fil asah, maka hak ni diterima. Sebab apa? Bina di atas thiqahnya si A tadi. Nampak tak? Bahasakan pendapat yang paling kuat. Wa fihi man haddatha wa nasiya. Dan termasuk dalam bab ni ialah orang yang mana meriwayatkan kemudian dia lupa. Jadi sebagai contoh, B ni dia lupa. A dia kata kamu telah riwayatkan kepada aku, tapi B kata lupa lah, aku tak ingat lah. Tak. Tapi A thiqah. Maka lepas tu B ni dia pun muhaddis juga, cuma dalam hadis ni dia ada masalah, dia terlupa, dia tak ingat. Jadi bila dia nak riwayatkan kepada C, biasa dia akan kata apa? Dia tak akan ayat nama untuk guru dia lalu atas. Dia akan pulas sekali dia. Dia kata A telah riwayatkan daripada aku, A telah riwayatkan kepada aku bahawa dia dengar daripada aku dengar daripada C. Aku dengar daripada C ni. Dia apa? X lah sebagai contoh. Ketika mana dia nak riwayatkan kepada C. Nampak tak? Hak ni dalam bab man haddatha wa nasiya. Dia riwayatkan tapi dia lupa. Tetapi A ni thiqah, faham tak? So okeylah, A ni thiqah. So dia kata, oh aku ni ada hadis ni tapi aku tak ingat, tapi aku A kata dia ambil daripada aku. So dalam bilangan hadis aku, ini antara hadis aku. So bila C mari nak ngaji dengan dia, diriwayatkan semua hadis dia ingat. Let's say ada 10 hadis. Tak, 9 hadis diriwayatkan direct daripada tok guru dia X. Tetapi A kata aku ada soh hadis ni, aku tak ingat, tapi A kata dia ambil daripada aku, ambil daripada tok guru aku. Jadi aku nak uji jugalah ke hadis ni, tapi aku kena pusing panjang sikit. Tak, B telah riwayatkan daripada A, bahawasanya A riwayat daripada aku, bahawasanya aku riwayat daripada X. Nampak tak? Itu masalah dia. Man haddatha wa nasiya. Tapi jangan pun jumpa dalam. Tapi ada ni benda yang berkait dengan fiqh. Hadis-hadis lagu ni jadi hujah tak jadi hujah. Ni khilaf antara mazhab muhaddisin dengan Abu Hanifah dan seumpamanya. Panjang cerita tuan-tuan. Okey, wa in ittafaqar ruwatu fi siyaghil ada' aw ghairiha min al halat fa huwa al musalsal. Oh, hadis musalsal ni makruf lah. Biasanya ada sifat-sifat tertentu ataupun ciri-ciri tertentu yang mana berterusan di dalam sanad. Kan? Antara contohnya, semua sanad tu orang Mesir belaka. Itu dipanggil musalsal bil misriyin, ataupun semua orang Madinah belaka. Musalsal bil madaniyin, ataupun semua tu Muhammad belaka. Jadi bil Muhammadin, ataupun dikata semua musalsal dengan Syafi'i belaka. Musalsal bil Syafi'iyin. Ataupun sifat-sifat tertentu. Sebagai contoh yang masyhurnya hadis musalsal bil musafahah lah, walaupun benda tu tak sahih. Ataupun dia kata musalsal bil awwaliyah, walaupun musalsal tu hanya sampai kepada Sufyan ibn Uyainah. Tapi maksudnya setiap kali orang riwayat, macam saya jumpa tok guru saya, hadis pertama dia akan riwayatkan ialah musalsal bil awwaliyah. Dia pun bila dia jumpa guru dia buat kali pertama, dia akan baca musalsal bil awwaliyah. Hadis irhamu man fid dunya tu kan, yarhamkum ataupun yarhamukum man fis sama. Jadi hak tu dia panggil musalsal bil awwaliyah. Ada musalsal dengan surah Sad, dengan surah Saf, dan banyak lagi lah contoh musalsal. Iaitu apa tuan-tuan? Ittafaqar ruwatu fi siyaghil ada' aw ghairiha, ataupun musalsal semua dengan haddatsana belaka. Tak, A ambil daripada B dengan haddatsana, B ambil daripada C dengan haddatsana, C ambil daripada D dengan haddatsana. Nampak tak? Ataupun kita kata aku ambil daripada dia dalam hal keadaan dia pegang tangan aku. Si B tadi dia ambil daripada tok guru dia dalam keadaan dia pegang tangan tok guru dia. Ataupun ada juga dengan kata-kata dia kata aku ambil daripada tok guru aku dalam hal keadaan dia kata inni uhibbuka fillah, aku cinta kau kepada Allah. Dia ambil daripada tok guru dia pun tok guru riwayat benda yang sama, inni uhibbuka fillah. Sebagai contoh, banyaklah. Dan ada kitab-kitab yang khusus tentang musalsal tuan-tuan. Dan masalah dengan musalsal ni tuan-tuan ialah banyak orang tak sahih dan ada yang palsu. Kadang-kadang matan hadis tu sahih, cuma musalsal sifat tu tak sahih. Nampak tak? Jadi kita kena pandai beza benda tu. Habis dah lah sini, letih dah aku nak baca ni. Wasiyarul ada'. Siyarul ada' ni mana akan menghubungkan antara anak murid dengan guru, guru tu dengan guru dia sampailah kepada Nabi SAW. Dan siyarul ada' ni ada banyak. Antaranya ialah sami'tu haddathani,
thumma akhbarani wa qara'tu alayhi thumma quri'a alayhi wa ana asma' thumma anba'ani thumma nawalani thumma syafahani thumma kataba ilayya thumma an wa nahwuha. Hak ni tuan-tuan, kalau dalam kitab-kitab yang panjang ni memang dia ke Imam Sakhawi, bukan Imam Iraqi, berapa ratus bait berkaitan dengan siarul adab sahaja. Tak, kalau yang cetakkan 5 jilid tu, Fathul Mughis tu, jilid tu hanya bahagian ni saja. Sebab benda ni yang mana berkembang pada waktu tersebut. Dia panggil banyak riwayat melalui buku. Tak sempat baca hadis tetapi nak riwayatkan juga, riwayatkan kepada budak kecil lah, wasiat lah, macam-macam. Kalau zaman-zaman mutaqaddimin dulu tak ada, tuan-tuan. Zaman mutaqaddimin dulu sama ada pergi dengar terus ataupun kitabah. Ijazah jarang-jarang sangat berlaku. Tak, kena 2-3 minit ajaztuka bimarwiyati. Hak tu hampir tak berlaku di kalangan mutaqaddimin. Tapi khilaf di kalangan mereka boleh tak boleh tu tuan-tuan boleh baca dalam kitab yang panjang lah. Tetapi kalau melibatkan kritik hadis di dalam kitab-kitab yang masyhur, tak, biasanya untuk tahu bersambung ataupun tidak bersambung, inilah lafaz-lafaz dia. Sami'tu, haddatsani, akhbarani, qara'tu alaihi, quri'a alaihi wa ana asma', ataupun amba'ani, thumma nawalani. Nawalani munawalah, wi kitab. Kalau munawalah dengan ijazah, dia wi kitab kepada kita dengan ijazah, maksudnya aku ijazahkan kamu untuk riwayatkan semua riwayat aku yang ada dalam kitab ni sambil dia bagi kitab. Waktu memang diterima oleh para ulama. Semma syafahani ni saya tak tahu. Semma kataba ilayya, hak ni tulis dengan hadis tertentu, dia tulis dan dia bagi ijazah pada kita. Hak tu diterima oleh para ulama. Ataupun kalau tak bagi ijazah pun hantar hadis tu kepada kita, hak tu memang boleh riwayat. Sema'an wa nahwuha. Ni banyak dah kita cerita kan sebelum ni tentang hadis mu'an'an dalam tadlis dan seumpamanya. Cuma sini dia kata fal awwalani, sirah sami'tu dengan haddathani, bila kita boleh guna liman sami'a wahdahu min lafzi syekh fa in jama'a fa ma'a ghairi. Kalau dia kata haddathana ataupun sami'na, maksudnya dia dengan kawan dia lah, yang mana dia dengar daripada mulut syekh. Hak ni yang masyhur tuan-tuan. Dalam kitab-kitab panjang lagi dia akan royaklah khilaf, tapi tak penting pun. Secara umumnya bukanlah tak penting, kita hanya perlu tahu yang ni je. Bila kita pergi jumpa syekh riwayatkan daripada lafaz dia, sama ada syekh baca buku dia ataupun daripada ingatan syekh. Jadi bila kita pergi jumpa dengan syekh, syekh kata qala haddatsana syaikhi sekian siapa pada Nabi dah dengan lafaz dia ataupun dia baca dalam buku dia. Yang paling penting dia baca dengan mulut dia. Jadi bila kita dengar daripada syekh tu, kita nak riwayatkan kepada anak murid kita sebagai contoh, maka kita boleh sebut sami'tu ataupun sami'na. Faham tak? Haddatsani ataupun haddatsana. Jadi fal awwalan merujuk kepada sami'tu haddatsani liman sami'a wahdahu min lafzi syekh fa in jama'a fa ma'a ghairi. Wa awwaluha, yang pertama sekali sami'tu ni asrahuha wa arfa'uha fil imla'. Yang paling sarih, sebab sami' ni tuan-tuan tak ada kemungkinan kecuali memang dia dengar. Kalau haddatsani ni mungkin atas dasar majaz. Faham tak? Contoh haddatsana Abu Hurairah, maksudnya haddatsana di situ bukan riwayatkan pada dia, riwayatkan kepada orang kampung dia. Ada juga. Jadi kerana wujudnya kemungkinan majaz tu, jadi dia turun sikit berbanding dengan sami'tu ataupun sami'na. Wa awwaluha, iaitu sami'tu itulah ataupun sami'na tu asrahuha wa arfa'uha fil imla'. Wa thalithu wal rabi', yang ketiga akhbarani dengan qara'tu alaihi liman qara'a bi nafsi. Dia pergi jumpa syekh, dia tahu dah hadis syekh, ya dia salin dah hadis syekh daripada kitab syekh dan ni dia nak baca. Faham tak? Jadi bila dia baca, syekh dengar dan syekh angguk. Nampak tak? Jadi bila dia nak riwayat kepada anak murid dia, dia kata apa? Akhbarani ataupun akhbarana, ataupun dia kata qara'tu alaihi ataupun quri'a alaihi wa ana asma'. Telah dibaca kepada syekh dalam keadaan aku dengar. Ni hak banyak dalam dunia hari ni. Bila syekh buat majlis, anak murid ada ratus-ratus, yang mukrik ni seorang je. Betul tak? Jadi bila dia nak riwayatkan kitab tu kepada anak murid dia, bila dia balik ke Malaysia nanti, dia pergi katalah dia duduk sebulan dengan Syekh Saleh Al-Usaimi, dia orang baca Bukhari dan sebagainya, dia baca seorang aja. Jadi bila dia nak riwayatkan kepada anak murid dia, dia akan kata apa? Quri'a alaihi wa ana asma'. Telah dibacakan kepada syekh dalam hal keadaan aku dengar. Nampak tak? Ataupun kita boleh kata
rana ataupun akhbarani. Faham? Kalau kita baca sendiri kita sebut akhbarani, iaitu Syekh telah khabarkan kepada aku. Bukan kita kata haddathani, bukan kita kata sami'tu. Nampak tak? Ala kullin. Warabi' liman qara'a bi nafsi fa in jama'a fa huwa kal khamis. Kalau dia kata akhbarana ataupun quri'a alaihi wa ana asma' fa huwa kal khamis. Mana al khamis ni? Quri'a alaihi wa ana asma' ni tak? Ataupun akhbarana salam. Wal imba bermakna al-ikhbar. Amba'ani ni memberitahu kepada aku. Bermakna al-ikhbar illa fi 'urfil mutaakhirin fa huwa lil ijazati ka'an. Kalau dulu amba'ana ni pun sama juga sebenarnya dengan akhbarana. Maksudnya kita baca, Syekh dengar. Kita boleh royak akhbarana ataupun amba'ana. Tetapi uruf ulama-ulama mutaakhirin bila sebut amba'ana ni ialah ijazah. Tak, kita pergi jumpa Syekh kata ajaztuka bimarwiyati. Jadi bila kita nak riwayatkan kepada anak murid kita, kita kata apa? An syekh fulan ataupun amba'ana asy-syekh fulan. Ini di sisi mutaakhirin. Wa an'anatul mu'asir ni kita cerita banyak kali dah ni. Wa an'anatul mu'asir mahmulatan 'ala as-sama' illa min al-mudallis wa qila yushtaratu thubutu liqa'ihima walau marratan wa huwa al-mukhtar. Ini kita cerita banyak kali malah dan ayat. Wa atlaqu al-musyafahata fil ijazati al-mutalaffadh biha wal mukatabata fil ijazati al-maktubi biha. Wallahu alam, tak tahu apa dah ni. Orang ni balik baca diri saya tak tahu. Saya tak ada nak baca ni sebab saya tak minat berkaitan dengan ijazah musyafahah ni. Benda kita tak buat dalam hidup kita sebab kebanyakan ulama mutaqaddim ini tak bagi ijazah ni tuan-tuan. Kalau orang ambil daripada buku tanpa dia baca dengan guru, kebanyakan ulama tak akan terima sebab dia tak sik ilmu dia ambil daripada buku. Dia tak sik ilmu dia ambil daripada buku. Ilmu mesti dia ambil daripada mulut guru. Jadi kok mana pun mesti dia pergi dia baca daripada guru ataupun dia dengar daripada hafalan guru ataupun guru baca daripada dia. Jadi sebab tu saya tak ambil cara. Bila kita bincang isu ni dengan kawan-kawan, dia kata paling kurang syarat saya ialah orang tu dia kena ngaji kutub sitah sekali lalu berguru, kemudian lepas tu kalau takdir dia pergi ke Maghribi ke, dia pergi ke Mesir ke, dia hanya ada masa untuk berjumpa seseorang muhaddis tu hanya setengah jam sebagai contoh. Jadi dia nak minta sanad, tak apalah dia minta sanad sebab dia ngaji dah. Faham tak? Hak ni kita alih botol petukar gini minta sanad boleh nak apa? Tak, ada setengah budak-budak mula-mula game Mesir dulu. Oh, kita dapat sanad sekian. Lepas tu murid tiga berbodoh situ kamu. Tak. Sebab nak ayat ilmu ni kita kena ngaji. Bukan kita berbangga dengan sanad-sanad. Sampai kan dalam kelas masa Dr. Zaid Al-Ambadi syarah bab ni dia kata gapo orang boleh sanad. Dia tak tahu gapo, tak ngaji, tak gapo, tapi Syekh mari buat majlis dia pergi ambil sanad. Dia kata biasa ilmu tak bertambah tapi izdada kibran wa riya'an. Dia jadi makin takabur. Dia rasa dia ngaji Bukhari, dia rasa dia ngaji Muslim, padahal dia tak tahu gapo. Bukan suruh baca mula tajuk tak tahu. Sebab apa? Sebab ilmu ni tuan-tuan bukan pada banyaknya ijazah. Tadi Az-Zahabi kritik dah kan, bila Mis'ar Ibn Qidam kata inna hadzal hadis yasuddukum an dzikrillah was salah. Bukan Az-Zahabi ta'liq. Kalau orang zaman ni menuntut ilmu sibuk duk cari sanad-sanad yang tinggi dan gapo, dalam keadaan dia tak tahu pun gapo dia baca. Lepas tu bila dia dapat sanad, dia sibuk bagi riwayat kepada budak hak jerit, budak hak duk main. Tapi paling penting rakyat aku dia nak murid. Tak? Oh ni nama orang mari ambil sanad ijazah dengan aku, buku pelawat. Dia bodoh nak murid dia bodoh. Jadi benda-benda tu kita tak asyik. Jadi saya pun tak ambil tahulah benda-benda ni tuan-tuan. Sebab yang paling kurang kita kena baca kitab-kitab yang masyhur depan tok guru. Kemudian kalau takdir Allah kita boleh pergi ziarah masyaikh dan seumpama ataupun masyaikh mari Malaysia, kita pun gilah berani minta sanad untuk tabarrukan. Nampak tak? Itu tak ada masalah. Dulu saya ingat kali pertama saya pergi ke Jerantut untuk jumpa Maulana Johari. Kita budak-budak masa tu, ilmu dulu tak sama macam sekarang tuan-tuan. Sekarang ustaz makin ramai keluar negara, belajar, balik buat majlis. Dulu zaman saya tahun 2000 nak jumpa orang ngajar nukhbah ni tak jumpa tuan-tuan. Kecuali orang mana ngaji madrasah India Pakistan balik buka madrasah. Adalah muqarrar dia nukhbah. Nak jumpa orang ngajar di UIA, di UM nukhbah tak ada tuan-tuan. Tak ada dulu. Nak jumpa orang ngajar takhrij ko ilal ko memang hampir tak ada. Fiqh ada buat daurah gitu gini tak ada tuan-tuan. Hanya di madrasah ataupun pondok dulu. Jadi satu ketika tu kawan saya dia nak balik ke Jerantut. Orang panggil apa Jerantut tak? Nak balik ke Jerantut sebab ada kenduri kahwin.
Dia ajaklah kami pergi. Kami pun pergilah. Dan bila dekat dengan Jerantuk, dekatlah dengan Maulana Jahari, hak ngaji Pakistan tu. Kita pun pergi ziarah dia. Bila kita pergi ziarah dia, kita pun rasa itu satu peluang. Bila kita rasa satu peluang, jadi kita pun nak minta sanad. Bila kita minta sanad, dia kata syarat ulama India Pakistan, paling kurang budak tu kena habis ngaji Mishkatul Masabih dulu. Sebab Mishkatul Masabih ialah kumpulan hadis daripada pelbagai kitab. Ada lebih kurang 6,000 hadis kan, yang tidak berulang, yang diambil daripada kutub sitah dan seumpamanya. Jadi bila dia belajar Mishkatul Masabih dengan talaki, bukan baca saja, dengan syarah oleh guru dan seumpamanya, maka layaklah dia untuk ambil sanad. Kalau dia tak ngaji Mishkat, tak layak untuk dia ambil sanad. Nampak tak? Jadi benda tu satu pengajaran lah untuk saya. Sebab tu saya tak suruh orang yang mana duk pergi cari majlis sanad dan seumpamanya. Sebab kalau dia tak mengaji kitab tu daripada guru dia, kalau zaman sekarang bukan hanya setakat baca, tetapi syarah. Dia peheg apa dia baca, ikhtilaf ulama terhadap hadis tersebut dari sudut fiqahnya dan seumpamanya, maka bolehlah dia pergi minta sanad lepas tu. Nampak tak? Tabarrukan. Tu pun kalau dia ada waktu yang panjang, sepatutnya dia duduk dia baca lah. Nampak tak? Kalau tak ada masa, mintalah sanad, tak ada masalah lah. Sebab dia telah belajar sebelum tu. Wallahu alam. Wa atlaqu al-musyafahata fil ijazati al-mutalaffadhi biha wal mukatabata fil ijazati al-maktubi biha. Tu tuan-tuan baca sendiri. Washtaratu fi sihhatil munawalati iqtiranaha bil idni bir riwayati wa hiya arba'u anwa'il ijazah. Hak munawalah tadi saya bagi tahu dah. Kalau bagi kitab saja, ulama khilaf. Ada yang kata boleh riwayat walaupun dia tak kata aku izinkan kamu untuk riwayat. Tapi kalau dia bagi kitab, hak ni kitab-kitab aku ngaji selama ni, hadis duduk dalam ni ada 1000 hadis sebagai contoh. Aku pun beri kamu dan aku izinkan kamu riwayat, izinkan kamu untuk riwayatkan. Maka hak tu yang paling tinggi sekali ijazah dia, iaitu lafaz ijazah dengan bagi kitab. Dia kata wahya arfa'u anwa'il ijazah wa kadha ishtaratu al-idna fil wijadati wal wasiyyati bil kitabi wal i'lam wa illa fala ibrata bidzalika kal ijazati al-'ammah wa lil majhul wal ma'dum 'ala al-asah fi jam'i dzalika. Itu saya tak ambil tahu belaka dulu. Thumma ruwah. Okey, ni pasal perawi tuan-tuan. Hak ni patut kita buat daurah khusus tentang ilmu rijal. Semarwah, dia kata perawi-perawi ni ini tafaqat asma'uhum wa asma'u abaihim fasa'idan. Kalau nama dia serupa, nama ayah dia serupa, nama tok serupa. Wa ikhtalafat ashkhasuhum. Dan mereka ni lah orang yang berlainan. Nama sama, nama ayah sama, nama tok sama sebagai contoh. Tapi ada 3 orang, 4 orang. Jadi ini dalam bab apa? Dalam bab fahuwa al-muttafiqu wal-muftariq. Muttafiqu sama dari sudut nama. Nama dia, nama ayah dia, nama tok dia sebagai contoh. Tetapi dari sudut badannya muftariq, orang yang berbeza. Faham tak? Hak ni supaya apa tuan-tuan? Supaya kita tidak sangka 2 orang yang berlainan orang yang sama. Ataupun kita sangka orang yang sama 2 orang yang berlainan. Kita cerita dia tadi tentang al-mudih li awhamil jam' wa tafriq tadi kan. Wa in ittafaqatil asma' khattan wa ikhtalafat nutqan fa huwa al-mu'talif wal mukhtalif. Sebagai contoh tadi kita sebut dalam riwayat Bukhari tadi, Aqil dengan Uqail. Eja samalah gitulah, tapi cara sebut tak serupa. Nampak tak tuan-tuan? Aqil dengan Uqail. Nampak tak? Bashir dengan Bushair. Nampak tak? Hak tu tulisan sama tapi sebut tak sama. Jadi itu yang tu dia duduk dalam bab apa? Fahuwa al-mu'talifu wal mukhtalif. Iaitu mu'talif dari sudut rumah ejaan ni, tetapi mukhtalif dari sudut sebutan. Faham tak ni tuan-tuan? Muttafiq, muftariq, nama serupa tetapi orang lain-lain. Muttafiqul asma', muftariqul ashkhas. Tapi kalau hak rumah sama, sebut lain-lain, kita kata mu'talif, iaitu mu'talif dari sudut khat tetapi mukhtalif dari sudut nutqa. Faham tak? Mu'taliful khatti, mukhtalifun nutqi. Faham tak ni? Ada kitab khusus ni Khatib Baghdadi tulis belakang ni. Wa in ittafaqatil asma' wa ikhtalafatil aba' atau bil akas. Nama dia Muhammad, nama Muhammad, abi nama Muhammad, tapi hak ni Muhammad bin Abdullah, ni Muhammad bin Abdul Rahman. Ataupun nama dia lain, Muhammad dengan Abdullah, tetapi nama pak sama, Muhammad bin Idris sebagai contoh, Abdullah bin Idris. Dia apa? Fahuwa al-mutasyabih. Lebih kurang sama tapi tak sama. Nampak tak? Wa kadza in waqa'a dhalika al-ittifaq fil ismi wa ismil ab wal ikhtilaf fil nisbati. Begitu juga ada orang nama dia dengan nama ayah dia serupa tetapi nisbah tak serupa. Sebagaimana kita kata contoh Muhammad bin Abdullah Al-Hadza, tukar kasut.
ataupun Muhammad bin Abdullah Al-Basri sebagai contoh. Ada orang lain Muhammad bin Abdullah Al-Kufi ataupun Muhammad bin Abdullah Al-Khayyat. Hak ni pun juga masuk dalam bab mutasyabih. Nak serupa tapi tak serupa. Nampak tak? Wa yatarakkabu minhu wa mimma qablahu anwa'. Daripada apa yang kita sebut sebelum ni dan sebelum-sebelum ni lagi, dia kata adalah anwa' yang lain. Minha an yahsula al-ittifaq aw al-ishtibah illa fi harfin aw harfain aw bil taqdim wa ta'khir aw nahwi dhalika. Kadang-kadang dia lebih kurang macam kita kata illa fi harfin aw harfain. Ni kan nak ayat ada Sa'id dengan apa lagi Salim sebagai contoh, ataupun Salim dengan apa-apa je lah, yang mana banyak huruf sama tapi ada satu dua huruf tak serupa, lebih-lebih kurang. Jadi hak ni tuan-tuan baca diri lah. Sebab hak ni kita tak akan, bukan benda usul hafal ni tuan-tuan. Masa kita orang ngaji, saya baca Dr. Abdullah ni sedah saya baca hak ni, gugai habis wasallallahu. Sebab apa? Sebab benda ni bukan benda yang perlu dihafal. Benda ni tuan kena main. Tak? Kita kena tengok takhrij riwayat lah ke mana. Masa kita ngaji dengan Syekh Tariq Ikhtisar Ulumul Hadis, 3 tahun ngaji kitab tu sekali dengan mukaddimah Ibnu Salah dengan nukat. Jadi siapa habaq Melaka ni 2 majlis habis dah. Sebab apa? Benda ni bukan benda yang kita kena hafal pada waktu tersebut. Benda tu ialah benda mana kita kena bermain dengannya, iaitu kita kena banyak mumarasah. Bila kita tengok sanad, ada nama orang lebih kurang sama, adakah betul nama dia lagu ni, adapun ni nama tersalah dan seumpamanya lah. Khatimah nak habis dah tuan-tuan. Wa minal muhim, antara benda yang penting ialah ma'rifatu tabaqatir ruwah wa mawalidihim. Kita kena tahu level batch perawi, siapa beranak tahun ni, siapa beranak tahun ni, daripada guru, siapa hak duduk nombor 1, siapa hak duduk nombor 2. Sebab tu Al-Hazimi rahmatullahi alaih dia bahagikan tabaqatur ruwah kepada 5 bahagian. Terutamanya perawi-perawi syekh-syekh yang hebat ni, anak murid dia akan bahagikan kepada 5 bahagian. Tabaqah pertama ialah tabaqah perawi-perawi yang thiqah dan duduk lama dengan tok guru. Tabaqah yang kedua, perawi yang thiqah tetapi duduk sementara dengan tok guru. Hak ni biasa bagi setahun, 2 tahun, nampak tak? Ataupun beberapa bulan. Dia buat contohnya tabaqat Az-Zuhri lah. Az-Zuhri ni imam besar. Jadi tabaqah pertama biasa tabaqah madaniyin. Dan orang mana duduk di Madinah macam Imam Malik, dia ni merupakan thiqah Imam Malik. Dan dalam masa yang sama, dia ni duduk lama dengan Az-Zuhri, sebab Az-Zuhri pun madani, betul tak? Yang kedua ialah tabaqah orang thiqah tetapi duduk tak lama dengan Imam Az-Zuhri. Contoh dia tabaqah orang luar daripada Madinah. Siapa dia contoh dia tuan-tuan? Lais bin Sa'ad Al-Auza'i. Ni anak murid Az-Zuhri belaka tapi orang luar. Al-Auza'i orang Syam, betul tak? Lais bin Sa'ad orang Mesir. Jadi mari mungkin bertemu musim haji 2-3 bulan dan seumpamanya. Kemudian tabaqah yang ketiga ialah tabaqah orang yang thiqah. Bukan. Tabaqah yang ketiga ialah tabaqah orang yang mana tidak thiqah. Bukanlah tidak thiqah, ada masalah lah sikit. Tetapi dari sudut tulul mulazamah. Sebagaimana Mushab pula dah. Muhammad bin Ishaq, dia madani. Dia riwayat daripada Az-Zuhri, betul tak? Tetapi dia ni ada kalam sikit. Nampak tak? Tapi dia madani, duduk lama. Tabaqah yang keempat, dia ni ada kalam dan duduk tak lama. Saya tak ingat siapa, Sufyan bin Husain ke siapa daripada Az-Zuhri sebagai contoh. Ini tabaqah yang keempat. Tabaqah yang kelima ialah dia masalah kadzabin, dajjalin, dak matrukin, patut duduk tak lama. Hak ni ada juga, tapi saya tak ingatlah nama siapa. Tetapi ini merupakan tabaqat perawi-perawi. Terutamanya tuan-tuan kalau baca Ibnu Rajab dalam Syarah Al-Ilan, dia akan sebut ni nama anak-anak murid bagi imam-imam yang besar. Kalau Auza'i apa tabaqat dia, kalau Al-A'mash apa tabaqat dia, kalau siapa Abu Ishaq As-Sabi'i siapa tabaqat dia, Qatadah siapa tabaqat dia. Panjanglah tu. Wa min al-muhim ma'rifatu tabaqatir ruwah wa mawalidihim, bila tarikh mereka lahir, wa wafayatihim, bila tarikh mereka mati, wa buldanihim, negara mereka, wa hawalihim ta'dilan wa tajrihan wa jahalatan. Hak ni semua dalam ilmu rijal ni, jarah ta'dil, ansab dan seumpamanya. Ini ilmu khusus. InsyaAllah kalau ada rezeki bulan sebelah ni, saya balik sekejap. Kalau kita bukan balik sekejap, balik ada khijal lah, tapi
kuat balik penduduk Malaysia rasa. Jadi kalau ada rezeki kita boleh buat pasal ilmu rijal guna Dr. Nuruddin Aitan. Ada rezeki lagi kita baca ilalul hadis pula kalau ada rezeki. Wa maratibul jarh okey, martabat jarh ni wa aswa'uha paling teruk al-wasfu bi af'al. Yang ni paling teruk, dia tak ada pada teruk af'al seperti akdzabun nas, seperti paling pendusta, thumma dajjal ataupun wadda' atau kadzab. Wa ashaluha layyin atau sayyi'ul hifzi atau fihi adna maqal. Hak ni tuan-tuan sebagai contoh sahaja. Nak tahu mana 12 martabat Ibn Hajar dalam Taqribut Tahdzib tu terhafal. Nampak tak? Terhafal. Supaya apa? Kita nampak dia punya gambaran. Wa maratibut ta'dil wa arfa'uha al-wasfu bi af'al ka'awthaqun nas, manusia yang paling thiqah. Thumma ma ta'akkada bi sifatin aw sifatain ka thiqah aw thiqatun hafiz. Hak ni martabat nombor 2. Kalau dalam takrib, martabat nombor 1 sahabat dia letak atas so. Wa adnaha ma asy'ara bil qurbi min ashalit tajrih ka syekh sebagai contoh, ataupun makbul. Kalau Ibn Hajar makbul. Kalau dia ni kerana dipanggil dia ni ada masalah. Kalau dia di mutaba'ah makbul, wa illa falayyin. Kalau tak dia ada masalah. Hak tu tuan-tuan kena cek sendirilah. Kemudian dia kata wa tuqbalu tazkiyatu min 'arifin bi asbabiha walau min wahidin 'ala al-asah. Jadi sekarang seseorang itu kita nak tahu dia thiqah ataupun tidak, saduq ataupun tidak, selepas ada 2 orang riwayat daripada dia ataupun paling kurang seorang riwayat ikhtiyar Ibn Hajar di tempat yang lain, mesti kena ada nas daripada satu orang imam. Betul tak? Fulan thiqah ataupun fulan saduq. Cuma imam tu dia kena, nama lagi imam, dia kena tahulah sebab-sebab satu-satu orang tu dinilai sebagai thiqah ataupun tidak. Dan sebab ni biasanya tuan-tuan akan terhasil pada 2 benda. Yang pertama sekali kerana mukhalatah, iaitu dia duduk sekali dengan orang tu lama. Tak terlibat dengan muamalat, orang kampung dia, tak makan sekali, musafir sekali. Dia tahulah dari sudut amalan ibadat dia, hak wajib dia buat, dia tidak buat perkara-perkara dosa besar, tidak melakukan dosa kecil secara berterusan. Hak ni dia panggil adlud diyanah, adil dari sudut agama dia. Nampak tak? Yang kedua, benda yang perlu adil ialah adlur riwayah. Kan kita cerita dah semalam, adil tu ada 6 kan? 5 hak mula-mula tu dia panggil apa tuan-tuan? Adlud diyanah, iaitu adil dari sudut agama dia. Yang kedua, hak nombor 6 semalam ialah adlur riwayah, iaitu dari sudut riwayat dia ni adil. Adlur riwayah, hak ni ulama-ulama akan bandingkan riwayat dia dengan riwayat ahlul hifzi wal ridha yang saya bagi tahu tadi, untuk kita tahu sejauh mana dia bersama dengan para thiqat dalam meriwayatkan hadis ataupun dia menyalahi thiqat. Dan daripada menyalahi dia kepada thiqat tu, kita akan tahu dia salah banyak ataupun salah sikit. Daripada salah banyak salah sikit tu, tubiha at-ta'an fi ad tadi tu, fuhsyul ghalat, ghaflah, waham, su'il hifz. Nampak tak? Daripada situ ulama akan letak dia di dalam sulam al-jarh wa ta'dil. Hak 12 kalau Ibn Hajar tu. Nampak tak? Ada buat muni. Wa habidah wa tuqbalu tazkiyatu min 'arifin bi asbabiha walau min wahidin 'ala al-asah. Kalau seorang je kata fulan thiqah dan dia imam kabir yang tahu sebab-sebab jarh ta'dil, macam Ahmad bin Hanbal kata fulan thiqah, cukup dah lah. Tapi kalau Ahmad bin Hanbal kata thiqah, mari Yahya bin Ma'in kata dhaif. Hak ni dia masuk dalam bab lain tuan-tuan, iaitu ta'arud al-jarh wa ta'dil, iaitu pertembungan antara jarh ta'dil. Pertembungan ni ada 2 kemungkinan, satu daripada imam yang sama, satu daripada imam yang berlainan. Nampak tak? Imam yang sama biasanya ulama akan kata mungkin hal keadaan berbeza. Kita kena tengok konteks, kita kena tengok siyak. Kenyataan itu dikeluarkan dalam bentuk lagu mana. Kadang-kadang jawab soalan yang berlainan sebab dia dibandingkan dengan orang yang berlainan. Nampak tak? Bila dia satu orang yang thiqah dibandingkan dengan orang yang thiqah yang lebih lagi pada dia, biasa dia akan jawab la ba'sa bih, ataupun kita kata fihi dha'af, sebab dibanding dengan thiqah yang kuat. Tapi kalau bandingkan dengan satu orang yang dhaif, dia akan kata thiqah lah. Jadi kadang-kadang benda ni tuan-tuan terlepas pandang orang yang mana melihat perbezaan pendapat daripada imam yang sama berkenaan satu orang perawi yang sama, iaitu ikhtilaful ahwal. Ada kemungkinan juga berubah pendapat disebabkan oleh
maklumat-maklumat yang baru dia perolehi. Hak ni dia panggil dalam bab nasikh dan juga mansukh. Jadi kita kena tahu yang mana pendapat dia yang paling akhir. Dan kadang-kadang kita tak tahu yang mana paling akhir. Jadi kita kena tengok berapa ramai anak murid dia yang riwayatkan lafaz ta'dil sebagai contoh tentang fulan-fulan. Katakan Yahya bin Ma'in antara yang paling banyak berlaku perbezaan riwayat daripada dia tentang perawi. Mungkin ada 3-4 orang anak murid dia riwayatkan daripada dia, dia kata bahawa si A ni fiqah. Tetapi ada seorang anak murid dia riwayatkan daripada Ibn Ma'in, kata bahawa si A ni daif. Jadi mungkin dalam kes ni orang akan dahulukan riwayat anak murid yang ramai. Sebab tu tuan-tuan, anak murid Ibn Ma'in, macam kita kata Ad-Darimi, Abbas Ad-Duri, dia ada kitab-kitab soalat dia, iaitu soalan-soalan dia kepada Ibn Ma'in tentang ilal, tentang rijal dan seumpamanya. Jadi ada satu mausu'ah, tak silap saya mausu'ah tu dalam 6 jilid ke 7 jilid yang mana dia mengumpulkan kata-kata Ibn Ma'in terhadap rijal, terhadap ilalul hadis dan seumpamanya. Saya ada 2 mausu'ah. Satu mausu'ah Yahya bin Ma'in, mausu'ah Ad-Daraqutni. Saya tak beli mausu'ah Ahmad bin Hanbal. Tetapi adalah ulama-ulama kita zaman sekarang ni dia dah kumpul. Dulu kitab sejilid, anak murid ni punya kitab, anak murid ni punya kitab, anak murid ni punya kitab kan. Lama-lama benda tu dikumpul jadi mausu'ah. Jadi sebenarnya lagi senang untuk kita buat kajian. Jadi tuan-tuan, hak last sekali dia kata wal jarhu muqaddamun ala ta'dil in sadara mubayyanan min 'arifin bi asbabihi fa in khala an ta'dilin qubila mujmalan 'ala al-mukhtar. Hak ni semua kalam teori yang mana kita kena kaji setiap satu. Tidak semestinya lagu ni sama. Secara umum, kalau ada orang kata fulan thiqah, fulan dhaif, jadi kita nak dahulu yang mana, kita kena tengok dia punya sebab. Kenapa hak ni kata thiqah, hak ni kenapa kata dhaif. Yang paling kuat dalil petunjuk hak tu kita terima. Kadang-kadang dia terima yang dhaif, kadang-kadang dia terima yang tawthiq. Jadi tuan-tuan, tidak ada satu kaedah yang orang kata statik dalam masalah ni. Wa ma'rifatu kunal musammain. Allah nak habis dah ni, sikit lagi. Wa ma'rifatu kunal musammain. Hak ni tuan-tuan, kuna ni dia maksud kunyah. Kadang-kadang orang riwayatkan, dia bukan riwayatkan dengan nama, dia kata qala Abu Fulan. Tak, qala Abu Fulan, qala Abu Fulan. Jadi kita nak tahu Abu Fulan ni siapa. Kadang-kadang Abu Fulan ni banyak kunyah umum, ramai orang guna. Jadi hak tu kita kena tahu. Wa ma'rifatu kuna al-musammain. Kalau tuan-tuan tengok dalam Taqribut Tahzib sebagai contoh, nanti dia akan ada bab berkaitan dengan kuna. Betul tak? Abu Fulan, Abu Fulan, Abu Fulan. Jadi kita kena tahu nama dia sebenar macam mana. Wa asma'il mukannain. Kita kena tahu dia kata wa ma'rifatu kuna al-musammain, iaitu kita kena tahu kunyah orang yang mana diriwayatkan dengan nama dia. Qala hadatsana Muhammad ibn Fadl sebagai contoh. Apa kunyah dia? Takut ada banyak Muhammad bin Fadl, tetapi kita ingatkan kunyah dia ialah Abu Ahmad sebagai contoh. Rupa-rupanya Muhammad bin Fadl di sini kunyah ialah Abu Abu Anas sebagai contoh. Jadi benda ni penting tuan-tuan, kita kena tahu. Wa ma'rifatu kuna al-musammain wa asma'il mukannain. Kadang-kadang ada orang yang mana dia masyhur dengan kunyah dia. Qala haddatsani Abu Hurairah, qala haddatsani Abu Saleh, qala haddatsani Abu Zinad. Nama dia sebenar kita tak tahu siapa. Nampak tak? Mungkin ada orang yang ada kunyah sama tetapi nama berlainan. Jadi semua benda ni kita kena cek. Wa man ismuhu kunyatuh. Ada orang mana nama dia ialah kunyah dia. Macam kita kata Abu Salamah. Apa nama dia? Itulah nama dia. Walaupun Abu Salamah itu ialah asalnya ialah kunyah. Nampak tak? Wa man kasurat kunahu aw nu'utuhu. Ataupun orang yang mana ada lebih daripada satu kunyah. Abu sekian, Abu sekian, Abu A, Abu B, Abu C, Abu D. Jadi bila kita tengok A riwayat daripada Abu A, riwayat daripada Abu B, kita ingat orang ramai. Maka kita pun kata ada banyak jalan Hasan li ghairi, padahal orang yang sama saja. Nampak tak? Wa man wafaqat kunyatu isma abihi aw bil aksi aw kunyatu kunyata zawjatihi. Ni tuan-tuan panjalah ni. Wa man nusiba ila ghairi abihi, macam Ismail ibn Ulayyah. Ulayyah tu nama mak dia. Nampak tak? Nama dia Muhammad bin Ismail, bukan Ismail ibn Ibrahim alladhi yuqalu lahu ibn Ulayyah. Ibn Ulayyah ni dia marah benar kalau dia panggil nama dia dengan nama mak dia. Tapi dah orang kenal dia lagu tu, nak mana? Imam Syafi'i sebab dia warak, bila kawan tu marah orang panggil dia tu Ismail bin Ulayyah, dia kata Ismail ibn Ibrahim alladhi yuqalu lahu ibn Ulayyah. Tapi orang kenal lah sekali.
Nampak tak? Wa man nusiba ila ghairi abih au ila macam Ahmad bin Hanbal. Kenapa dah Ahmad bin Hanbal? Muhammad bin Hanbal gitu. Hanbal tu tok dia. Betul tak? Sufyan Ats-Tsauri. Kalau tuan-tuan tak tahu siapa Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibn Sa'id, tak silap saya dah. Jadi kadang-kadang kita nak cari tu tak tahu duduk mana. Sebab kita tak tahu nama dia, nama ayah dia. Cari Ahmad bin Hanbal, pagi esok tak jumpa tuan-tuan. Tak, kecuali kalau kita Google, tu cerita lain. Tapi kalau cari dalam Taqribut Tahdhib, payah nak jumpa. Wa man nusiba ila ghairi abih au ila ghairi ma yasbiqu ila al-faham. Ataupun dia dinisbahkan kepada benda yang payah untuk kita tahu. Nah, ini kalau tuan-tuan baca syarah dia bagi contoh lah. Wa man ittafaqa ismuhu wa ismu abihi wa jaddi aw wasmu shaykhi wa shaykhi shaykhihi fasa'idan wa man ittafaqa ismu shaykhihi wal rawi anhu. Ini tuan-tuan baca sendirilah. Yang paling penting bagaimana nak bezakan orang. Wa ma'rifatul asma'il mujarradati wal mufradah. Kita kena tahu nama, satu nama, asma' mujarradah dan juga asma' mufradah. Mungkin ada satu nama, saya kena bagi contoh kat tuan-tuan, nanti tuan-tuan kata saya nipu pula. Asma' mujarradah 505. Sebab nama orang ni saya tak ingat apa mana pun. Asma' mujarradah, contoh dia kata apa maksud asma' mujarradah? Dia kata wal murad bil asma'il mujarradah ismu kulli rawin mansuban ila abihi wa jaddihi madhkura liqaid كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة في تاريخه والبخاري في تاريخه وابن أبي البخاري لأبي نصر الكلابذي ورجال مسلم لأبي بكر ابن منجوية ورجالهما معا لأبي الفضل ابن الطاهر ورجال الستة لعبد الغني ابن سعيد المقدسي في كتابه الكمال وتهذيبه للحافظ المزي ثم تهذيبه لابن حجر العسقلاني. Dia kata wal murad bil asma' al mufradah ay allati infarada man tasamma biha min ar-rumah an ghairihi wa lam yusharikuhu fiha ahad. Dia seorang je ada nama tu. Itu maksud al-mufradah. Adapun al-mujarradah tu yang ma'ruf sebagaimana kita tahu. Ay allati infarada man tasamma biha min ar-ruwah an ghairihi wa lam yusharikuhu fiha ahad fa hiya asma'un laysa laha nadhirun wa la tatakarrar. Wa qad sannafa fiha al-hafiz Abu Bakar Ahmad ibn Harun al-Bardiji. Ala kullin, nama seorang je. Sajad, ada seorang tu je lah dalam Malaysia kita ni. Tu maksud dia asma' mufradah. Dia kata wa kadza al-kuna wal alqab wal ansab wa taqa'u fil qabaili wa taqa'u ila al-qabaili wal awtan biladan aw diya'an aw sikakan aw mujawaratan. Ini alamat, nama jalan. Jadi dia nak biar kita tahu jelas-jelas siapa orang ni. Aw mujawaratan, duduk mana, tepi siapa. Wa ila as-sana'i' wal hiraf, pekerjaan dia, pertukangan dia. Wa yaqa'u fiha al-ittifaq wal ishtibah kal asma' wa qad yaqa'u lil ansabi alqaban wa ma'rifatu asbab dhalik. Ini tuan-tuan baca syarah, dia senang cerita nak tahu batang tubuh perawi ni siapa. Sebiji orang tahu belakang. Wa ma'rifatul mawali min a'la wa asfal birriqi aw bil hilf. Ni tentang perawi-perawi yang hamba. Tak? Perawi-perawi yang hamba, kita kena tahu dia ni hamba kepada siapa ataupun dia buat alliance dengan siapa. Yang penting kita tahu dia ni siapa. Wa ma'rifatul ikhwati wal akhawat, kita kena tahu adik-beradik siapa. Kadang-kadang dalam keluarga tu 7 orang adik-beradik, macam Abna Usirin, anak Muhammad bin Sirin kan. Muhammad bin Sirin, Sirin tu ayah dia. Adik-beradik dia ni semua terlibat dengan ilmu. Jadi kita kena tahu siapa. Takut-takut kita rasa mereka ni tersalah nama ataupun orang yang sama, padahal mereka orang yang berbeza. Wa ma'rifatu adabi syaikh wa talib. Ni kitab-kitab khusus ditulis seperti Al-Jami' Al-Akhlaq Ar-Rawi wa Adab As-Sami'. Apakah adab
syekh, apakah adab penuntut hadis, wasinnit tahammuli wal ada, bila seseorang tu patut belajar hadis dan meriwayatkan hadis, wasifati kitabatil hadis wa ardihi, bagaimana kita nak tulis hadis, bagaimana nak jaga buku kita, bagaimana kita nak riwayatkan hadis, membaca hadis di depan guru, wasama'ihi, bagaimana kita patut jaga adab dalam majlis sama' hadis, wa isma'ihi, ketika mana kita nak meriwayatkan hadis, warrihlati fihi, kita adab dalam rihlah untuk menuntut hadis, wa tasnifihi 'ala al-masanid, bagaimana nak tulis kitab hadis mengikut kategori musnad, masanid, sebagaimana musnad Imam Ahmad, awil abwab, sebagaimana kitab-kitab sunan yang masyhur, sebagaimana Sahih Bukhari, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, ataupun kita tulis berdasarkan ilal, mengikut tarjamah perawi ataupun mengikut bab fiqh ataupun atraf, sebagaimana ditulis oleh Al-Mizzi dalam Tuhfatul Ashraf dan seumpamanya lah. Wa ma'rifatu sababil hadis. Sababil hadis ni apa tuan-tuan? Macam sebab wurudul hadis lah. Wa qad sannafa fihi ba'du syuyukhil qadi Abi Ala ibn al-Warra' wa sannafu fi ghalibi hadhihi al-anwa' wa hiya naqlun mahdhun zahiratut ta'rif mustaghniyatun 'an at-tamthil falturaja' laha mabsutatuha wallahu al-muwaffiq wal hadi la ilaha illahu. Lah tu sebab dia tak ada kaitan dengan naqad secara jelas, tetapi tuan-tuan faham tak dia punya poin utama, kena kenal perawi dari sudut adalah dia dan dari sudut bab dia. Bila wujud baru kita boleh kaji sanad tu bersambung ke tak bersambung ke, sahih ke dhaif ke. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Saya rasa cukup dah dulu tuan-tuan. Yang paling penting balik buat ulang kaji, dengar video balik. Saya pun akan terus balik membaca, dengar balik video saya dan baca lagi buku-buku yang saya dah sempat baca sebelum ni ataupun tak sempat baca. Sebab ilmu ni dia tidak mengenali statik tuan-tuan. Akan ada sahaja penambahan-penambahan baru, maklumat-maklumat baru dalam kehidupan kita. Jadi orang yang mana dia berusaha, insya-Allah dia akan dapat. Man jadda wajada, wa man zar'a hasad, wa man thabata nabat. Nampak tak? Siapa berusaha dia akan dapat. Siapa yang mana dia bertani, dia menanam, dia akan tuai. Siapa yang mana istiqamah, insya-Allah dia akan tumbuh. Nampak tak? Siapa yang mana mari, okey, lebih kurang mari boring-boring, orang kena coronavirus, malah nak balik ke kampung, tiket mahal, duit tak ada, duduk sini, okey, bayar 10 jam boleh makan 2 kali nasi. Tak, boleh duduk majlis ilmu. Lah kali orang tanya ngaji, kita tak ngaji dah, biar tu balik tak baca apa pun. Jadi hak tu semua tadlis orang panggil. Tak, nak ayat dia ni ngaji tapi tak ada buat apa-apa. Jadi tuan-tuan kena bertaubat lah. Nak balik baca molek. Tak, baca molek, buat ulang kaji. Muzakarah tu penting. Saya tak suruh tuan-tuan jadi supaya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, siapa tak main, siapa tak tengok cerita, siapa tak main game, siapa tak pergi derak. Tak. Tapi sekurang-kurangnya bagilah masa untuk ilmu. Bagilah masa untuk ilmu. Paling kurang tuan-tuan kena ambil lebih kurang 8 jam satu hari. Tak, sebagaimana orang lain bekerja. Tak, kalau tuan-tuan pergi kelas tu cerita lain lah. Tapi kalau macam hari cuti, mungkin tuan-tuan nak rehat banyak, okey, ambil dalam 4 jam, 5 jam masa cuti untuk baca buku, murajaah, mutalaah. Tapi jangan tinggal buku terus. Cuti, buku pun cuti. Tak boleh gitu. Ahli ilmu tak gitu tuan-tuan. Kurangkan tidur. Walaupun saya banyak tidur, tapi orang kata gitulah. Maksudnya mutalaah tu penting. Apa yang kita belajar, persiapan sebelum masuk kelas, ulang kaji selepas balik daripada kelas. Bukan kita baca hanya masa nak periksa sahaja. Nampak tak? Sekarang Allah mudahkan banyak. Dulu kita bagi alasan tak ada duit nak beli buku. Sekarang PDF banyak. Tuan-tuan hanya perlu beli tab sekali je. Ada 1,500, 2,000, ada 5,000 kalau tuan-tuan kaya. Tak, banyak benda yang tuan-tuan boleh baca, tuan-tuan boleh kaji. Tak ada duit. Tapi dalam library sebab banyak buku yang cetakan lama, saya tak sure. Sebab tu saya jangan masuk library. Jadi tuan-tuan cari yang cetakan yang paling bagus untuk satu-satu buku. Buat ulang kaji ataupun pembacaan daripada cetakan yang bagus tu. Nampak tak? Ada rezeki insya-Allah kita jumpa lagi. Dan teori tidak akan difahami kecuali kalau kita duduk dalam medan mumarasah. Medan mumarasah kita tak boleh nak terjun kalau kita tidak ada sedikit teori. Nampak tak? Jadi nak tak nak memang kita kena sabar. Belajar sikit ulumul hadis, belajar sikit jarh ta'dil, belajar sikit tentang ilal, kemudian barulah kita turun ke medan takhrij. Tak, tengok riwayat macam mana, kumpul jalan macam mana, tengok madar macam mana, masalah di mana.
Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wasallam.